Okey, baiklah kita dah ramai kan, dah ada 56 orang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita ulang kaji semulalah apa yang kita dah lihat semalam. Okey, dan mungkin ada sedikit tambahan saja. So topik yang akan cikgu cover hari ini adalah antaranya adalah amalan terbaik pengatur caraan. Okey, suara saya jelas? Okey, kalau tak jelas beritahu. So dalam amalan terbaik pengatur caraan ni kita akan cover empat perkara ni. Okey, membezakan jenis ralat dalam atur cara. Yang penting kita tahu apa itu ralat sinteks, ralat masa larian dan juga ralat logik. Kemudian kita akan mengesan, mengenal pasti, menterjemah mesin ralat dan membaiki ralat. Kemudian mengenal pasti nilai bagi pembuli ubah pada bahagian tertentu atur cara. Yang keempat, menghasilkan atur cara mudah dibaca dengan menggunakan gaya yang baik, iaitu komen, nama pembuli ubah yang bermakna dan juga indent. Okey, standard kandungan ni perlu kita ambil tahu sebab kebanyakan soalan peperiksaan dia akan merujuk kepada standard kandungan ni. Jadi kita tengok pada yang pertama iaitu amalan terbaik pengatur caraan yang perlu diikuti oleh seorang pengatur cara dalam menghasilkan suatu kod atur cara yang baik, atau boleh juga dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan kod atur cara. Yang pertamanya adalah indent yang konsisten, iaitu indent konsisten ni dia akan membuatkan kod atur cara mudah dibaca dan difahami oleh pengguna lain. Okey, cara menulis indent konsisten ni perlulah dilakukan dari awal kod atur cara hingga ke akhir kod. Jadi kalau macam kita buat karangan untuk bahasa Melayu pun dah tentulah kita akan konsisten dengan setiap perenggan yang kita tulis tu. Kemudian jenis data. Jenis data ni kita kena pilih jenis data yang bersesuaian supaya saiz pembuli ubah tidak terlampau kecil atau besar dan juga dapat memelihara sumber. Sebagai contoh dekat sini, dinyatakan gunakan jenis data integer bagi nombor bulat dan bukan double. Okey, kalau kita nak guna jenis data double, dah tentulah kita akan menggunakan nombor perpuluhan. Kemudian pembuli ubah yang bermakna. Pembuli ubah yang bermakna ni haruslah tidak bermula dengan nombor. Contoh di sini adalah cara satu. Ini yang betul. Bukannya kita letak nombor di hadapan barulah teks di belakang dia. Satu cara ni tak boleh. Kemudian tiada ruang kosong antara perkataan. Sekiranya ada dua perkataan ataupun tiga perkataan atau lebih, maka kita harus menggunakan underscore. Kita kena jadikan dia dalam satu perkataan. Ini adalah contoh cara menggabungkan dua perkataan tadi. Cara underscore satu ataupun kita tulis cara, kemudian kita letak huruf besar, cara pertama ataupun cara satu. Yang penting dijadikan sebagai satu perkataan. Kemudian dia tidak sama dengan kata kekunci seperti integer ataupun double. Kemudian penggunaan huruf besar dan huruf kecil ni adalah berbeza. Jadi kita kena berhati-hati bila kita namakan pembuli ubah tersebut. Kemudian nama pembuli ubah ni haruslah bermakna dan mudah difahami. Jadi penggunaan singkatan ni tidak digalakkan sebab dia menyebabkan kita keliru tetapi tidak faham. Kemudian tidak boleh terdiri daripada ruang kosong dan perkataan berzat atau khas seperti print dan value. Kemudian yang keempatnya adalah komen. Jadi komen ni biasa kita tulis dalam atur cara, dia perlulah ditulis dengan jelas dalam 2 hingga 3 baris pendek untuk menerangkan fungsi kod dan memenuhi ruang laju pengekodan. Yang seterusnya kita lihat kepada jenis ralat dalam atur cara iaitu ralat sinteks, ralat logik dan juga ralat masa larian. Kalau ralat sinteks ni biasa bila kita menaik coding, biasa berlaku ralat sinteks. Terkurang kan, tersalah eja, terkurang satu kata tanda. Jadi dia akan keluarlah sinteks error semasa kita compile. Kemudian penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali. Okey, yang kedua, ralat yang kedua adalah ralat logik. Ralat logik ni berlaku apabila atur cara ni tidak berfungsi seperti yang kita inginkan.
Dan juga untuk ralat logik ni dia tidak dapat dikesan atau jarang dikesan oleh pengkompil. Kalau kita run sistem, biasanya sistem tu berjalan. Apa yang berlaku, kita hanya dapat mengesan ralat logik ni apabila kita melihat output yang dihasilkan. Okay, dia tidak tepat. Bila output dia tidak tepat, maka pengatur cara tadi perlu memeriksa semua aspek output projek tersebut. Mungkin pengiraan, kan? Mungkin ada kesalahan formula ataupun teks dan juga penjarakan spacing. Kemudian ralat masa larian. Ralat masa larian ni adalah ralat yang ditemui ketika atur cara yang sedang berjalan terganggu akibat beberapa faktor. Jadi berlaku sekiranya pengatur cara ni cuba melaksanakan operasi aritmetik yang mustahil. Okey. Contoh dekat sini adalah pengiraan data bukan berangka ataupun non-numerical, kemudian pembahagian dengan digit kosong dan juga mencari punca kuasa 2 bagi nombor negatif. Okey, untuk semua jenis ralat berserta dengan dia punya justifikasi atau penerangan dia, haruslah kita ingat dan juga kita hafal, kita faham sebab soalan SPM untuk percubaan tahun ni pun banyak cerita tentang ralat. Nanti kita lihat bersama-sama. So dekat sini kita tengok contoh dekat dalam coding berkaitan dengan ralat sinteks. Okey, ini adalah ralat sinteks yang berlaku. Okey, bila kita dah menaik coding, bila kita run, kita compile, maka dia akan berlakulah, dia akan keluar ralat. Kenapa? Sebab dekat sini dia terkurang satu tanda tanda. Okey, kita bracket sikit sini. Jadi dia akan keluar syntax error. Jadi ralat syntax ni mudah untuk kita kesan. Dia akan bagi tahulah kalau macam dalam PHP pun dia akan beritahu baris yang keberapa. So kita boleh check semula dekat mana ralat tu berlaku. So kat sini bila kita dah tahu dah dapat kena pasti ralat tersebut, maka kita kena baiki. Itu pun biasa ada dekat dalam soalan SPM, membaiki ralat. Kemudian yang seterusnya adalah ralat logik. Okay, ralat logik ni contoh dekat sini dia nak kira hasil tolak 2 nombor. Tapi apa yang berlaku dekat sini, kenapa boleh berlaku ralat logik adalah disebabkan formula di sini adalah salah. Sepatutnya dia adalah hasil tolak, tetapi dia punya simbol kat sini dia guna tambah. Jadi bila dicetak hasil tolak, maka dia dapat berdasarkan formula yang ada ni dia akan dapat jumlah 3/3. Sepatutnya hasil tolak ialah dia dapat jumlah dia sama dengan 7. So ini adalah kesalahan ralat logik. Yang seterusnya kita tengok pada ralat masa larian. Tadi kita bincang ralat masa larian tu dia adalah contoh tadi pengiraan, bukan data bukan berangka, pembagian dengan digit kosong, punca kosong bagi nombor negatif. So dekat sini pun dia beri contoh yang sama. So kita nampak dia berlakulah ralat masa larian. Kenapa? Dekat D, A tambah B tambah C dibahagikan dengan kosong. Apa-apa saja nombor dibahagikan dengan kosong, maka dia akan dapat ralat masa larian. Okay, untuk kita kesan, kena pasti nak terjemah mesej ralat dan baiki ralat ni, kita kena ikut dia punya peraturan dia lah. Okay, kita kena semak semula atur cara pada bahagian pengisytiharan. Kemudian kita kena pastikan semua tanda-tanda ditaip dengan lengkap. Kemudian kita kena pastikan nama pemberi ubah diisytiharkan adalah sama dengan nama yang akan dipanggil balik dalam atur cara. Jadi kita kena semak ejaan dan penggunaan huruf besar atau kecil. Kemudian kita akan baiki ralat yang telah dikenal pasti. Jadi kita tengok pada pemberi ubah pada bahagian tertentu atau cara. Jadi pemberi ubah ni digunakan untuk menyimpan data input dan data output. Jadi pemberi ubah ni yang ada di sini adalah jejari. Okey, inputnya adalah jejari. Okey, apa output dia nak? Outputnya adalah luas. Jadi dekat sini dia sebut tentang pemberi ubah, apa yang berubah kat sini? Nilai dia. Okey, disebabkan itu disebutkan sebagai pemberi ubah. Jejari ni, perkataan jejari tak berubah. Yang berubah adalah dari segi nilai. So, nilai kat sini untuk jejari adalah 5 dan akan dapat outputnya 78.55.
Yang seterusnya kita tengok kepada menghasilkan atau cara yang boleh dibaca dengan menggunakan gaya yang baik. Yang pertama adalah komen, kemudian pembeli ubah yang bermakna dan juga indent. Kita tengok sepintas lalu tentang komen. Ini adalah contoh-contoh komen yang telah pun kita buat dekat dalam kita punya kerja projek. Pasti ada. Sebab komen ni digunakan adalah untuk tujuan dokumentasi dalaman. Dia sebut tentang dokumentasi dalaman, inilah dia yang perlu kita buat. Okey, kena letak komen. Jadi komen ni dia tidak akan dibaca oleh compiler. Hanya sebagai pengetahuan kita sahaja. Okey, ini adalah contoh komen-komen dan penggunaan simbol dia. Okey, ini ada banyak kan. So dia ada slash star diakhiri dengan star slash star slash. Okey, ini pun sama juga. So kita boleh terujuklah beberapa contoh penggunaan tanda-tanda double slash kan, ada apa sebagai sinteks komen tadi. Okey, yang seterusnya adalah nama pembeli ubah. Tadi pun kita dah maklumkan nama pembeli ubah ni tidak boleh guna dengan nombor. Jadi dah tentulah apa-apa sahaja kita kena guna dengan perkataan. Mesti bermula dengan perkataan, tidak boleh guna nombor. Jadi dia tak boleh ada dua ruang kosong. Kalau ada tiga perkataan maka haruslah kita gabungkan. Ada dua perkataan kita kena gabungkan. Okey, itu adalah untuk pembeli ubah yang bermakna. Dan ini adalah contoh. Kita tak boleh tulis, kita nak cerita tentang gaji berapa, tapi kita tulis untuk nama pembeli ubah tu adalah X. Jadi kita tak dapat kena pasti. Okey, nanti dia boleh menyebabkan kekeliruan. Jadi apa yang bagus adalah digabungkan gaji berapa tadi. Okey, kemudian markah. Markah ni senanglah sebab dia ada satu kataan sahaja. Apapun jangan letak simbol-simbol yang tidak dapat kita fahami. Kemudian bilangan pelajar digabungkan jadi pelajar. Digabungkan huruf kecil dan juga huruf besar. Okey, ini adalah indent. Jadi indent ni pentingnya indent supaya kod atau cara kita ni mudah difahami dan dibaca dan difahami oleh pengguna yang lain. Jadi nak tulis indent ni dia perlulah dilakukan dari awal kod atau cara hingga ke akhir kod. Penting bila pengatur cara bertukar kan. Jadi bila kita nak pass kerja dekat orang dengan adanya punya indent, adanya komen, jadi mudah untuk orang lain take over kita punya tugas. Okey, ini adalah contoh indent. Okey, dia mula pada awal lah. Okey, daripada page yang luas segitiga ni. Okey, kita nampak penggunaan indent. Dan ini adalah pembeli ubah yang bermakna. Jelas dekat sini. Integer apa yang dia nak? Integer tapak. Kenapa dia nak kira luas segitiga? Dia maksudkan dia tak ada letak integer X, integer Y, tak ada. Jadi dia, dengan jelas dia letak tapak tinggi. Okey, ini adalah latihan. Okey, jelaskan maksud amalan terbaik pengatur caraan. Okey, ini cikgu cuma ulang kaji saja. So kita tengok kembali apakah maksud amalan terbaik pengatur caraan. Mungkin ada yang baru masuk nak cuba jawab ke? Okey, bab 1.5 cikgu dah selesai. Kita dah bincang sepintas lalu, dah buat ulang kaji sepintas lalu. So kita dah boleh ingat apa fakta-fakta yang berkaitan dalam bab 1.5. Sebab semua bab 1.5 ni sentiasa ada soalan setiap tahun. Okey, untuk maksud amalan terbaik pengatur caraan ni, inilah jawapan dia. Okey, daripada awal tadi, amalan terbaik pengatur caraan ni adalah apabila pengatur cara ni dia dapat mempraktikkan amalan-amalan yang biasa diikuti untuk menghasilkan atur cara yang baik. Okey, dia ada amalan-amalan dia. Kan tadi kita bincang, indent, komen, itu pun antara amalan yang baik. Kemudian faktor-faktor yang boleh mempengaruhi kebolehbacaan kod atau cara secara ringkas berserta dengan contoh. Okey, berserta dengan contoh. Okey, soalan ni dia boleh bagi kita banyak markah. Okey, mesti bila ada huraian maksudnya dia ada nyatakan faktor. Faktor tu adalah satu markah. Kemudian kita memberi justifikasi satu markah ataupun kita bagi menerangkan satu markah.
Kemudian kita nyatakan contoh. Maka untuk setiap faktor tadi tu dia akan memberi markah sebanyak 3 markah. Itu adalah cara untuk menjawab soalan berkaitan menghuraikan faktor tadi tu, dan bila dia minta nyatakan dengan contoh, dan tentulah dia akan beri markah yang banyak. Okey, untuk faktor-faktor tadi pun cikgu dah bincang daripada awal tadi, kita dah buat ulang kaji bab 1.5. Okey, inilah antara faktor-faktor yang mempengaruhi kebolehbacaan kod atau cara. Mestilah indent yang konsisten. Kemudian jenis data, kemudian pembuli ubah yang bermakna dan juga komen. Jadi untuk faktor-faktor ni kita kena hafal dia punya keempat-empat perkara tadi beserta dengan huraian supaya kita boleh jawab bila datang saja soalan yang berkaitan. Okey, sekarang kita tengok kepada nyatakan ralat-ralat yang telah dipelajari dan apakah perkara-perkara yang mengakibatkan ralat-ralat ini terjadi. Okey, boleh tulis dekat ruangan chat. Okey, apakah ralat yang masih lagi awak ingat? Tadi kita dah belajar, sebelum ni kita ulang lagi. Okey, semalam pun kita dah ulang. Mungkin ada yang baru masuk hari ni, semalam tak sempat masuk, so kita tengok bersama-sama. Okey, kita ada ralat masa larian, kita ada ralat sinteks, kemudian kita ada ralat logik. So bila kita sebut tentang ralat, ketiga-tiga jenis ralat ni, okey, kita kena tahu dia punya penerangan berkaitan dengan jenis ralat tadi. Okey, ni cikgu laju sikit lah sebab semalam pun kita dah buat ulang kaji kan. Nanti kita tengok ada lagi soalan-soalan yang baru cikgu tambah. Okey, ini adalah ralat sinteks. Okey, bila dikata nyatakan ralat yang telah dipelajari dan apakah perkara-perkara yang mengakibatkan ralat-ralat ini terjadi, maka bila kita nyatakan ralat sinteks, maka kita akan dapat satu markah. Okey, kemudian kita nyatakan perkara yang mengakibatkan ralat ini terjadi. Okey, mesti ada dua lah. Okey, mesti ada dua. Jadi kita kena beritahu kesalahan tata bahasa seperti salah ejaan dan tata tanda, dia akan dapat satu markah, dan satu lagi untuk penggunaan objek atau aksara yang tidak dikenali. Jadi untuk soalan ini, bila menyatakan ralat dan memberikan justifikasi sebab dia ada 3 markah kat sini, mesti ada 2 penerangan dia. Barulah awak akan dapat markah penuh. So kat sini dengan ralat yang ada tadi, dengan soalan tadi, kita boleh dapat 9 markah. Okey, 9 markah. 9 markah ni biasanya kalau soalan yang melebihi 4 markah, dia akan berada di bahagian B. Okey, bahagian A ni dia tak banyak markah dia. 1 hingga 4. Tapi bahagian B, dia boleh ada satu soalan bernilai 10 ataupun 15 markah. Kemudian soalan padanan ni memang tak ada lah. Okey, sebagai untuk kita lihat balik. Okey, penerangan. Diberi penerangan mencari punca kuasa 2 bagi nombor negatif. Apakah jenis ralat mencari punca kuasa bagi nombor negatif? Okey, ada jawab ralat itu yang tadi, yang sekarang. Okey, ralat masa lalu. Apa Hafiz? Yang kedua tu apa? Output yang dihasilkan tidak menepati apa yang diinginkan. Jadi kat sini terang-terang kita nampak apa ni? Apa jenis ralat dia? Sinteks. Ralat logik. Ralat logik. Tak tepat dengan apa yang kita nak. Okey, output dia tidak sama dengan apa yang kita nak. Okey, dia adalah ralat logik. Nampak saja punca kuasa 2 bagi nombor negatif dan tentulah ralat masa larian. Kalau dibahagi dengan kosong, itu pun adalah ralat masa larian. Okey, yang seterusnya kita tengok reka bentuk interaksi. Okey, bab tingkatan 4, masih lagi bab tingkatan 4. Tadi amalan terbaik pengetahuan caraan, kita dah selesai ulang kaji 1.5. So awak dah boleh fokus pada bab yang lain.
So yang sekarang ni kita tengok kepada reka bentuk interaksi, okey, apa yang perlu kita tahu ialah tentang keperluan interaksi antara manusia dan komputer. Awak mesti wajib tahu kat sini. Okey, apa keperluan interaksi dia. Kemudian macam mana nak menilai produk interaktif berdasarkan tujuan dan prinsip asas reka bentuk interaktif. Bila ada pada standard kandungan ni, inilah antara soalan-soalan yang boleh dibina. Okey, untuk penggubah soalan pun dia akan merujuk kepada standard kandungan ni. Sebab tu kita kena ambil tahu. Kalau buku teks awak tu dia warna oren tu, kita kena rujuk situ kalau kita nak study. Apa yang patut kita fokus. Kemudian kita tengok apa reka bentuk interaksi ni. Dia adalah satu aspek penting dan perlu dititik beratkan semasa membangunkan produk atau aplikasi. Jadi reka bentuk yang menarik dan mudah digunakan akan membuatkan pengguna selesa dan seronok menggunakan produk tersebut. Okey, dibagi maksud reka bentuk. Reka bentuk ni kita merujuk kepada laman web dan tentulah dari segi susun atur teks. Kemudian gambar, butang dan menu dalam sesuatu produk. Sama juga macam kita buat kerja kursus tu, dan tentulah kita susun betul-betul dekat mana kita nak letak tag, dekat mana kita nak letak button, menu. Okey, yang bersesuaian. Kemudian interaksi. Apa interaksi dia? Interaksi ni adalah tindakan manusia semasa menggunakan produk tersebut. Jadi bila digabungkan reka bentuk interaksi ni, dia membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan produk atau aplikasi. Kan, bila kita melayari mana-mana laman web, kita boleh dapat maklumat, kan, maklumat, kemudian apa yang kita nak tu kita dapat, kita boleh tengok dia punya, kita boleh buat carian. Jadi itu adalah antara reka bentuk interaksi yang membenarkan kita berkomunikasi dengan laman web ataupun produk ataupun aplikasi. Okey. Dalam bab 3.1 ni, okey, 5 prinsip asas 5 prinsip reka bentuk interaksi ni wajib kita hafal, wajib kita faham berkaitan dengan konsistensi, berkaitan dengan kebolehan membuat pemerhatian, boleh dipelajari, kebolehan untuk menjangka dan juga maklum balas. Sebab soalan berkaitan dengan prinsip reka bentuk interaksi atau prinsip asas kerap kali keluar. Okey, 2019 ada, 2020 pun ada berkaitan dengan prinsip. Sebab itulah kita kena faham prinsip reka bentuk interaksi ni, apa yang dikatakan 5 prinsip tersebut. So kita hafal lah konsistensi, membuat kebolehan membuat pemerhatian, boleh dipelajari, kebolehan untuk menjangka dan juga maklum balas. Ini adalah fakta yang wajib kita hafal. Untuk konsistensi, kita tengok semua elemen ni dia perlu kekal pada kedudukan yang sama supaya pengguna ni berasa selesa apabila menggunakan aplikasi ataupun laman web. Jika dialihkan, fokus pengguna akan terganggu. Jadi reka bentuk ni dia perlu konsisten dari segi persembahan dan fungsi pada semua antara muka. Dia tak boleh pada satu page sahaja. Okey, dia mesti konsisten untuk semua page. Kadang-kadang berbeza tu page yang utama. Page utama tu sebab dia akan bawa kita ke page-page yang lain. Tapi biasa kedudukan button, kedudukan banner, itu akan sama dengan page-page yang lain supaya dia pengguna ni berasa selesa dan tidak keliru. Kemudian kebolehan membuat pemerhatian ni, penunjuk atau butang interaksi ni perlulah mudah dikenal pasti. Jadi pengalaman pengguna terbaik ni adalah boleh menggunakan aplikasi dengan selesa dan tanpa ragu-ragu. Cikgu rasa kebanyakan aplikasi yang awak install pun awak macam dah ada pengalaman. Okey, macam dah ada pengalaman. Jadi mudah untuk kita explore apa-apa apps, apa-apa laman web berdasarkan dengan menggunakan kebolehan membuat pemerhatian. Sebab dia lebih kurang sahaja. Kemudian prinsip yang seterusnya adalah boleh dipelajari. Jadi reka bentuk interaksi ni sepatutnya mudah dipelajari, mudah diingati. Kan macam sekarang bila awak guna PowerPoint pun macam guna PowerPoint. Okey, dia mudahlah kita tengok sekali pun kita tahu macam mana kita nak buat. Ataupun kita guna Telegram ataupun kita guna WhatsApp. Telegram dengan WhatsApp tu dia punya function dia lebih kurang sama. Okey, kita dah tahu dah macam mana kita nak menaik, macam mana kita nak hantar gambar. So kita dah tahu. Jadi dia boleh dipelajari. Okey, mudah dipelajari, mudah diingati. Jadi kebolehan untuk menjangka ni adalah reka bentuk yang baik dan berkesan dapat membuatkan pengguna membuat jangkaan perkara yang akan berlaku dalam aliran proses aplikasi tersebut
sebelum pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Okey, kemudian maklum balas. Kenapa pentingnya maklum balas ni? Maklum balas ni dia boleh bagi gambaran sebenar reka bentuk interaksi dan maklumat mengenai hasil reka bentuk interaksi tersebut. Jadi reka bentuk ni dia gunakan maklum balas untuk melakukan penambahbaikan. Okey, penambahbaikan pada reka bentuk interaksi yang dihasilkan. Jadi kita boleh sediakan maklum balas sekiranya pengguna perlukan. Dan juga kegagalan untuk memberikan maklum balas yang dikendaki ni boleh menyebabkan proses pengulangan tidak sepatutnya terhadap sebarang tindakan, kesalahan dan juga ralat. Okey, kadang-kadang itulah pentingnya kita tengok balik ilmu sistem. Kalau kata kita nak test run dengan pengguna, kita boleh buat maklum balas. Sekiranya ada kesalahan, kita dah boleh betulkan. Okey, ini pun sama. Okey, ini adalah fakta-fakta yang perlu kita hafal. Ini pun ada dalam soalan SPM percubaan tahun ni. Jadi mengkaji keperluan interaksi antara manusia dan komputer ni, yang pertamanya adalah mendapat permintaan dalam pasaran, kemudian meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos selepas jualan, mengurangkan kos pembangunan, mengembangkan aktiviti dan menambahkan pengalaman manusia, dan juga yang terakhir adalah pengkomputeran sosial. Dan kaedah, okey, dia ada kaedah yang untuk menilai produk ni. Kita boleh guna temu bual, kita boleh guna pemerhatian, soal selidik, kita bincang sama dengan ahli kumpulan dan juga kita boleh buat refleksi atau kesimpulan kat sini. Ini adalah contoh pada borang soal selidik. Okey, contoh borang soal selidik. Kalau kita tengok kat sini, kita ada prinsip asal penilaian. Dia hanya ada dua pilihan kat sini untuk pengguna tandakan, iaitu jika ya ataupun jika tidak. Kita tengok kat sini. Jadi dia kata sebagai seorang penilai yang bagus ni, penilai ni seharusnya mengetahui bagaimana ingin bina instrumen penilaian, terutamanya soal selidik. Okey, jadi sebelum kita nak bina soal selidik ni, kita perlu tahu dulu mengenai konsep dan bentuk instrumen dihasilkan. Okey, untuk soal selidik ni dia ada dua pilihan jawapan, iaitu pertama dengan menggunakan skala Likert. Yang keduanya adalah skala Guttman. Okey, ini adalah skala Likert. Jadi kita boleh pilih je skala. Dia akan senaraikan dekat sini skala tersebut dan kita hanya pilih saja. Okey, macam buat psychometric pun sama juga kan. Siapa yang jawab psychometric tu. Okey, ini adalah Guttman. So dia kata bentuk soal selidik ni cara untuk dapatkan jawapan ataupun data dengan jelas, tegas dan juga konsisten. Jadi jawab je ya tidak. Kan, jika ya, jawab ya. Jika tidak, jawab tidak. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, definisi. Okey, maksud reka bentuk. Ada yang nak jawab? Boleh jawab dekat ruangan chat? Boleh type sikit? Ada yang nak menjawab? Julia. Saya cakap je boleh tak? Boleh. Jawab saja pun boleh. Tak ada masalah. Reka bentuk maksud dia susun atau teks, gambar, butang dan menu dalam satu produk. Betul. Interaksi. Interaksi tu apa? Dari segi logiknya pun apa interaksi? Interaksi tindakan manusia semasa menggunakan produk tersebut. Okey. Tindakan manusia semasa menggunakan produk tersebut. Jadi reka bentuk ni tentulah kalau macam rumah kita pun kita tentukan reka bentuk kan, nak sesuatu rumah ni macam mana. Dalam ruang tamu tu apa yang perlu ada. So ini adalah konsep-konsep atau definisi pada reka bentuk. Kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey, prinsip reka bentuk yang betul. Yang pertama ni apa? Siapa boleh jawab? Semua elemen kekal pada kedudukan yang sama. Konsistensi. Konsistensi. Yang kedua, bertujuan untuk melakukan penambahbaikan. Apa? Kebolehan membuat pemerhatian. Kebolehan membuat pemerhatian? Ya ke? Yang ketiga, Boleh dipelajari. mudah dipelajari. Okey, nampak dia mudah dipelajari. Memang prinsipnya pun mudah dipelajari. Okey, guna aplikasi tanpa sebarang kekeliruan. Kebolehan Apa tu? membuat pemerhatian. Kebolehan membuat pemerhatian.
Okey, kemudian membuatkan pengguna dapat membuat jangkaan, tanggapan perkara yang akan berlaku. Kebolehan untuk menjangka. Kebolehan untuk menjangka. So kita tengok kat sini. Betul tak jawapan awak? Okey, yang pertama adalah konsistensi. Sebab tu cikgu kata prinsip tadi tu wajib kita hafal. Janganlah awak pandai-pandai buat ayat sendiri. Kan, letak pula konsisten maklum balas, letak je maklum balas lupa pula tulis. Kan? Boleh dipelajari, tulis boleh dipelajari. Itu prinsip-prinsip ni kita jangan suka-suka hati nak ubah dia punya ayat dia. Ini memang standard. Tak boleh diubah. So kita hafal konsistensi, maklum balas boleh dipelajari, kebolehan untuk membuat pemerhatian, kebolehan untuk menjangka. So kalau awak nampak dekat sini, bila kita nak buat perkataannya adalah penambahbaikan, kenapa kita minta penambahbaikan? Sebab kita nak buat apa? Kenapa kita buat penambahbaikan ni? Supaya nama web yang kita hasilkan ke ataupun sistem kita hasilkan tu tak ada lagi ralat dan mudah untuk digunakan. Jadi dah prinsip tersebut adalah maklum balas. Maklum balas sama dengan penambahbaikan. So untuk kita hafal lah, mudah untuk kita hafal. Maklum balas, penambahbaikan. Boleh dipelajari, mudah diingati. Okey. Tanpa sebarang kekeliruan, ragu-ragu, kan cikgu ada terang tadi. Tanpa sebarang kekeliruan, ragu-ragu, jadi dia adalah kebolehan untuk membuat pemerhatian. Jadi bila ada perkataan jangkaan, membuat jangkaan ataupun anggapan, dan tentulah dia adalah prinsip yang kelima, iaitu kebolehan untuk menjangka. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada nombor 2. Okey, simbol imej adalah aplikasi WhatsApp. Okey, pengguna memahami maksud imej tersebut apabila menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi berdasarkan imej di atas, terangkan prinsip kebolehan menjangka sebagai prinsip yang berbentuk interaktif. Dia minta kita terangkan. Siapa boleh jawab? Siapa nak tanggungjawab? Jawab je, tak apa. Buka mic. Ada tak? Tadi kan dah tengok tadi, kebolehan menjangka. Tak ada nak jawab. Tak ada yang menulis. Okey, dia kata reka bentuk interaksi yang berkesan dapat membuatkan pengguna boleh membuat jangkaan perkara yang akan berlaku dalam aliran proses aplikasi tersebut sebelum pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Jadi prinsip ni dia berkait rapat dengan pengetahuan sedia ada pengguna. Sebab tu cikgu minta awak hafal yang dekat sini. Okey, tolong hafal. Jadi datang saja apa saja soalan kita dah boleh jawab. Boleh? Boleh hafal? Okey, yang seterusnya. Apabila orang tidak tahu apa-apa yang interaktif pada sesuatu peranti, mereka akan mengklik, mengetuk, meleret pada apa yang berada di hadapan mereka di mana ianya memberi tindakan dan hasil. Jadi ini adalah merujuk kepada prinsip reka bentuk apa? Siapa boleh jawab? Prinsip kebolehan membuat pemerhatian. Kebolehan membuat pemerhatian. Pandai. Okey, kita tengok sama-sama justifikasi. Pengguna ni boleh menggunakan aplikasi buat utama akan memerhatikan segala aspek antarmuka. Betul tak? Bila kita install apa-apa app, dan tentu kita akan perhati dulu. Kan, kat mana kita nak klik, kan apa yang boleh kita buat. Penunjuk atau butang interaksi ni perlulah mudah dikenal pasti. Jika penunjuk atau butang interaksi tidak dapat dikesan, ia akan menyebabkan pengguna merasa tidak selesa. Jadi pengalaman pengguna terbaik adalah apabila pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan selesa dan tanpa ragu-ragu. Okey, dia ulang balik apa yang diterangkan tadi. Okey, yang seterusnya kita tengok pada paparan skrin telefon pintar. Jadi kat sini prinsip ni adalah prinsip apa? Prinsip konsistensi. Konsistensi. Okey, konsistensi. Kenapa konsisten? Kita tengok kedudukan dia punya ikon-ikon ni nampak cantik kan? Nampak cantik. Konsisten. Kan kita biasa pakai phone. Tak adalah slide yang pertama, paparan pertama kita dapat ni. Bila kita pergi kepada titik yang seterusnya tu,
Kita slide saja, ada tak berubah jadi teks saja? Tak ada kan? So dia konsisten. Jadi ikon-ikon ni yang lebih konsisten inilah. Dia pergilah pada mana slide pun kita masih akan nampak mesej, Safari, phone. Yang ni akan kekal pada kedudukan dia. Okey, yang seterusnya, interaksi antara manusia dengan komputer ni dia merupakan proses, dialog atau kegiatan dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. 4 sebab kenapa perlunya interaksi antara manusia dengan komputer. Tadi ada lebih kurang 6 ke 8. Apa tu? 4 sebab. Ada nak jawab? Mendapat permintaan dalam pasaran. Lagi? Betul. Meningkatkan mendapat produktiviti. permintaan. Mengurangkan kos simpan jualan, mengurangkan kos pembangunan. So ada banyak lagi kan? Ini saja. Okey, mendapat permintaan dalam pasaran, meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos lepas jualan, mengurangkan kos pembangunan. So kita kena ingatlah 4 sebab kenapa perlunya interaksi antara manusia dengan komputer. Okey, yang seterusnya, yang ni pun baru kita bincang tadi. Okey, baru kita tengok tadi. Kan, seperti selalu. Okey, pernyataan A adalah untuk apa? Skala apa? Nak dapatkan data yang jelas, tegas dan konsisten. Okey, ini adalah skala apa? Pernyataan A ni. Guttman. Guttman. Okey. Dan pernyataan B adalah skala Likert. Dah tentulah skala Likert. Okey, kita dah tahu dah. Nak dapatkan data yang jelas, tegas, konsisten, dah tentulah Guttman. Kalau kata nak apa, dia ada macam tadi tu, kita nak ubah sikap kan. Ada skala-skala dia. Jadi kita akan gunakan skala Likert. Okey, ini adalah laman web Shopee. Jadi dia kata Aileen ni dia perlu buat penilaian tentang prinsip asas reka bentuk interaktif laman web ni. Ada berapa prinsip asas reka bentuk? Ada berapa prinsip asas? Ni dia. Okey, prinsip tadi ni. Kita ada konsistensi, kebolehan buat pemerhatian, boleh dipelajari, kebolehan menjangka, maklum balas. Jadi konsistensi ni dia sama dengan mana? Konsistensi sama dengan butang-butang navigasi berada pada tempat yang sama. Okey, kebolehan membuat pemerhatian. Dekat mana dia duduk ni? Kebolehan membuat pemerhatian. Apabila menekan apa-apa butang. Okey. Boleh dipelajari? Saya mudah memahami aplikasi. Saya mudah memahami. Ini. Kebolehan untuk menjangka. Mana nak letak ni? Mana? Aplikasi ini membuat cara apabila saya memasukkan nama barang yang ingin dibeli. Ini. Menjangka. Bukan menjangka yang atas sekali. Cuba tengok balik. Konsistensi, dah tentulah butang-butang navigasi ni dia berada pada tempat yang sama setiap kali laman sesawang ini dibuka. Kan kalau kita pergi page mana-mana pun kita akan nampak paparan yang sama. Kemudian setiap page tu pun kedudukan button dia, kedudukan menu dia pun sama. Dia tak ada sekejap kiri kanan. Itu adalah kita sebut sebagai konsistensi. Okey, kebolehan membuat pemerhatian. Boleh membuat pemerhatian. Adakah apabila menekan apa-apa butang, saya tahu apa yang akan dipaparkan selepas itu? Atau dia adalah kebolehan untuk menjangka? Yang satu. Okey, kita tengoklah dengan laju kan. Tengok cepat sikit. Okey, konsistensi. Dia tersalah sikit lah. Dia dekat bahagian butang-butang navigasi ni berada pada tempat yang sama.
Kemudian kebolehan membuat pemerhatian. Kebolehan membuat pemerhatian. Apa maksud dia tadi tu? Okey, kebolehan membuat pemerhatian adalah pilihan bahasa dan ikon mudah difahami. Kemudian boleh dipelajari, mudah faham aplikasi. Mudah dipelajari, boleh dipelajari, dipelajari, mudah difahami. Okey, kebolehan untuk menjangka, dia dah boleh tahu dah. Dia tekan butang ni, apa agaknya akan berlaku. Dia dah boleh menjangka. Jadi maklum balas ni, bila dia buat carian. Dia buat carian, dia dapat maklum balas kat situ buat carian. Bukannya setakat kita bagi komen je tau dekat borang maklum balas tu. Jadi aplikasi tu apa maklum balas dia, kita boleh keluarkan dia punya hasil carian tu. Itu adalah maklum balas dari segi kita boleh berkomunikasi dengan sistem atau aplikasi tadi, dapatkan maklum balas. Jadi dia kata maklum balas ni dirujuk pada aspek penilaian tadi, aplikasi ini membuat carian apabila saya memasukkan nama barang diinginkan. Okey, dah selesai bab reka bentuk yang awal tu. Okey, yang seterusnya kita tengok paparan dan reka bentuk skrin. Okey, paparan dan reka bentuk skrin. Okey, nanti kita akan tengok lagi soalan-soalan berkaitan. Okey, dalam paparan dan reka bentuk skrin ni, dia ada 3 lah standard kandungan dia. Kita akan tengok standard kandungan yang pertama iaitu, kita tengok dulu, apakah paparan dan reka bentuk skrin. Jadi paparan dan reka bentuk skrin ni dia main peranan sangat penting dalam membangunkan sebuah program atau perisian. Paparan, reka bentuk. Jadi reka bentuk yang mudah dan lengkap serta mesra pengguna perlu dititik beratkan oleh seseorang pereka bentuk skrin. Okey, macam kita nak buat kerja projek dulu, masa awak lukis dekat fasa 2.4, kan kita buat antarmuka. Awak fikir tak bagaimana reka bentuk skrin awak? Mudah faham ke tak? Dekat mana kedudukan button dia, kan? Macam mana dia nak berinteraksi? So itu semua sepatutnya kita dah kena titik beratkan semasa kita bina buat reka bentuk antarmuka. So kat sini kita tengok proses reka bentuk interaksi. Jadi dia ada 4. 4 perkara ni wajib untuk kita hafal. Proses reka bentuk interaksi, kenal pasti keperluan interaksi, membangunkan reka bentuk alternatif, kemudian membina prototipe interaksi dan juga membuat penilaian reka bentuk interaksi produk. Okey, tolong hafal. Okey, kita tengok. Mengenal pasti keperluan interaksi ni berkaitan dengan apa? Dia kata keperluan produk dan mengetahui sebab satu produk itu dibina perlu dikenal pasti dan kita kena fikirkan mengenai produk alternatif yang akan dibina dan apa yang anda inginkan produk itu lakukan untuk anda. Kemudian kumpulkan maklum balas daripada pengguna sasaran mengenai fungsi produk yang mereka inginkan. Kemudian seterusnya membangunkan reka bentuk alternatif. Okey, reka bentuk alternatif ni adalah lakaran beberapa reka bentuk yang dicadangkan kepada pereka bentuk yang dihasilkan melalui gambaran idea pereka bentuk itu sendiri, produk yang sedia ada, hasil tinjauan maklum balas dan sebagainya. Okey, kalau kata bab-bab reka bentuk ni pun contohnya kalau kata kita tempah t-shirt untuk kelas kita kan, nak buat t-shirt kelas, dan tentulah kita akan minta beberapa bentuk design kan, beberapa design. Jadi bila kita buat reka bentuk, membangunkan reka bentuk ni pun dia kena ada alternatif dia, tak boleh buat satu sahaja. Okey, biasanya kita punya klien akan minta lebih daripada tu supaya dia dapat buat pilihan mana yang lebih baik. Sebab tu dia kata kena wujudkan sekurang-kurangnya 2 reka bentuk alternatif. Okey, yang seterusnya membina prototipe interaksi. Jadi setelah reka bentuk alternatif dengan lakaran papan cerita siap, kedua-duanya akan diedarkan kepada pengguna untuk dinilai. Kan, kita akan tengok mana yang lebih bagus. Kemudian pengguna ni akan bagi komen terhadap reka bentuk alternatif tersebut. Jadi hasil dapatan dia akan digunakan untuk menghasilkan reka bentuk prototipe yang lebih baik. Kemudian membuat penilaian reka bentuk interaksi produk. Setelah menghasilkan prototipe reka bentuk, sekali lagi prototipe yang telah ditambah baik akan dinilai oleh pengguna. Jadi penilaian ini merupakan penilaian akhir di mana produk telah diimplementasikan dengan menggunakan perisian komputer. Jadi instrumen penilaian ini perlu dibina setelah paparan dan reka bentuk
dihasilkan dan menepati kriteria yang diperlukan. Kalau ikutkan bila kita dah buat satu produk, memang kita kena menghasilkan penilaian, kena buat penilaian, kena bina instrumen penilaian supaya kita dapat pastikan kita punya reka bentuk produk tadi tu memenuhi kriteria yang diperlukan. Jadi untuk prototype ni, apa itu prototype? Prototype ni dia kata paparan prototype dan reka bentuk skrin bukan teknik untuk menghasilkan paparan dan reka bentuk skrin yang sebenar. Jadi prototype ni dia ada tujuannya. Satu, sebagai permulaan untuk membina satu paparan dan reka bentuk skrin sebagai artifak yang dianalisis untuk membolehkan pereka bentuk mengkaji masalah pada prototype tersebut. Kemudian sebagai artifak untuk pereka bentuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada prototype tersebut. Sebagai contoh membolehkan pereka bentuk untuk menghasilkan paparan lebih baik. Dia sama macam bila kita bina sistem. Kita buat sistem dah tentulah kita tak akan terus launch pada semua orang. Kita akan test dulu pada kumpulan kita ada kumpulan sasaran, kita akan bagi dia test dulu barulah kita akan launch dia dekat internet. Tak ada macam buat terus launch, tak ada. Okey, itulah pentingnya kita buat prototype dan pastikan kita kena selesaikan masalah-masalah yang ada dulu dengan menggunakan proses-proses reka bentuk interaksi tadi. Okey, ini pula adalah penilaian kuantitatif. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberkesanan sesuatu produk secara statistik. Boleh diukur dan dinyatakan dalam bentuk nombor atau peratusan mengikut kesesuaian gaya persembahan. Dia boleh dianalisis daripada data diperoleh daripada pengguna dan tahap kepuasan mereka seperti ditentukan oleh kaji selidik ataupun temu bual. Ini pun merujuk kepada penilaian yang kita buat pada paparan dan reka bentuk skrin tadi. Okey, selesailah untuk bab 3 poin berapa tadi? Paparan dan reka bentuk skrin. Sikit saja. So kita tengok pada soalan, sedikit soalan berkaitan dengan 3.2. So lengkapkan rajah proses reka bentuk interaksi. Yang ni pun wajib untuk kita hafal. Kan cikgu minta awak hafal tadi. So tadi ini soalan salah satu soalan yang keluar juga dekat dalam percubaannya. So mengenai pasti keperluan interaksi, apa itu X, apa itu Y. Siapa boleh tolong jawab? Baru tadi kita tengok. Membangunkan reka bentuk alternatif. Okey, betul. Kemudian Y ni apa? Membuat penilaian reka bentuk interaksi produk. Okey. Membangunkan reka bentuk alternatif dan juga Y ni adalah membuat penilaian reka bentuk interaksi produk. Yang seterusnya adalah soalan seterusnya merujuk pada proses mengenai pasti keperluan interaksi. Berikan 2 kaedah untuk seorang pereka bentuk mendapatkan maklumat mengenai keperluan pengguna terhadap satu produk. Apa kaedah tadi? Ada 2 kaedah. Soal selidik. Okey, soal selidik lagi. Temu ramah. Temu ramah. Nyatakan masalah yang akan berlaku jika reka bentuk satu produk tidak diberi perhatian. Meningkatkan kadar alat. Okey, lagi. Mengurangkan kadar produktiviti. Ada lagi? Ada jawapan lain daripada kawan-kawan? Ada tak? Meningkatkan masa untuk pengguna mempelajari sesuatu produk. Okey, kita tengok kat sini. So tadi kita guna borang soal selidik. Okey, kemudian temu ramah. Okey, untuk yang C ni, dia mengurangkan kadar produktiviti pengguna, meningkatkan masa untuk pengguna mempelajari satu produk dan juga meningkatkan kadar alat. Kan, kalau kita tak bagi perhatian ni memanglah sambil-sambil kita menaik kan, lepas tu kita buat benda lain, dah tentulah akan berlaku ralat. Dan kadang-kadang nak cari ralat sinteks ni pun, dia sebenarnya ralat sinteks je. Tarik-tarik tak jumpa, tak tahu page yang mana kan, tak tahu apa file yang mana yang berlaku ralat tu. Sebab kita tak bagi perhatian. So inilah yang akan berlaku. Kita tak fokus.
Okey, yang seterusnya kita tengok pada laman web interaktif. Maksudnya topik tingkatan 4 tadi tu bab 3, bab 1.5, 3.1 dan 3.2 dah selesai. Dah selesai dalam kaji. Semalam pun kita dah tengok sikit, hari ni pun kita tengok sikit. Dan apa yang patut cikgu dah kata tadi kan, yang ni awak kena hafal. Itu memang wajib untuk awak hafal sebab soalan-soalan yang biasa tanya dekat dalam SPM, itulah soalan-soalan dia. Okey, dah berapa kali, dah berapa tahun, dia tanya juga tentang prinsip. Dan kadang-kadang dia minta kita nyatakan satu prinsip dan kita perlu huraikan beserta dengan contoh. Okey, selesai. Okey, kita tengok pada laman web interaktif. Laman web interaktif ni tingkatan berapa punya topik? Tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 bab 3.3. Okey, bab 3.3 ni ada banyak. Okey, ada banyak. Sebab tu bila kita belajar sebenarnya daripada tingkatan 4 kan, kalau ada murid cikgu selalu suruh tengok dekat bahagian standard kandungan tu sebab soalan-soalan exam tu biasanya dia akan merujuk pada standard kandungan. Jadi kat sini kita akan tengoklah okey, prinsip reka bentuk, kerangka aplikasi, frame header, paragraph, image, so ada banyak lagi. So kita tengok satu persatu dengan pantas. Okey, dengan pantas. Prinsip reka bentuk laman web ni dari sudut kesesuaian pengguna dan tujuan laman web. Apa itu prinsip? Prinsip ni dia merujuk pada asas yang berdasar kepada perkembangan atau pembinaan satu benda. Jadi reka bentuk ni merujuk pada susunan atau struktur dalam proses pembinaan satu perkara. Jadi dia kata proses reka bentuk laman web ni boleh diibaratkan seperti proses merancang, bina, ubah suai. Kemudian prinsip reka bentuk laman web juga perlu diberi perhatian agar laman web yang dibina ni tidak kelihatan pelik atau dia boleh memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan kepada pengguna. Jadi elemen-elemen tersebut mampu memberikan pengalaman berbeza dan mempengaruhi kepuasan pelanggan yang melayari laman web yang dibina. Kalau laman web kita tu nampak tersusun, nampak cantik, ada warna, kan dia lebih menarik untuk orang lain melayari laman web yang kita bina tadi tu. Okey, yang seterusnya. Okey, tadi kita ada prinsip reka bentuk, dia ada 5. Sekarang ni kita tengok prinsip asas reka bentuk laman web dekat bab 3.3 ni dia ada 7. Ketujuh-tujuh ni kita kena hafal. Okey, ketujuh-tujuh ni kita kena hafal. Jadi kita akan tengok pada keseimbangan visual, navigasi, warna dan grafik, tipografi, penekanan maklumat dalam web, perbezaan elemen dalam web, jenis pengesaran web yang dibina. Ada lagi ke yang masih lagi belum menghafal prinsip-prinsip yang ada kat dalam buku teks awak tu? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, dengan pantas. Okey, jenis pengesaran web yang dibina ni dia merupakan faktor teknikal dalam personal laman web. Okey, kita kena check balik. Sesuai tak apa ni browser kita guna tu? Okey, kelajuan capai internet. Keperluan perisian sokongan untuk paparan. Kadang-kadang mungkin kita punya komputer kita jadi slow sangat, tak sesuai kita nak melalui laman web tersebut. Kemudian pelbagai sistem komputer dan peranti mudah alih yang digunakan oleh pengguna. Ada orang pakai phone kecil sangat kan, dia punya saiz dia 5 inci, ada 7 inci, ada 11. So itu semua kita kena ambil kira. Kemudian pelbagai saiz paparan monitor digunakan. Yang kedua adalah contoh browser untuk memaparkan laman web. Inilah browser-browser yang biasa kita guna. Ada Chrome, Safari, UC Browser, Firefox dan juga Internet Explorer. Jadi bila kita mereka bentuk web ni, kita perlu pertimbangkan jenis dan variasi pelayar ataupun browser yang boleh digunakan untuk paparkan laman web. Sebab kalau kita tengoklah laman-laman web kerajaan pun, dia kata nak dapatkan paparan lebih baik, kita kena menggunakan Mozilla Firefox. Jadi dah tentulah bila kita mulai guna Chrome ataupun Safari, mungkin ada ikon-ikon yang tak keluar ataupun ada maklumat-maklumat yang tercicir. Jadi sebab tu dia kalau kata laman web tersebut lebih sesuai digunakan untuk Firefox, maka dia akan tulis dekat laman web tersebut. Kemudian kita tengok perbezaan elemen dalam web. Jadi perbezaan elemen ni dia akan menghasilkan satu tarikan dalam laman web tersebut. Jadi setiap perbezaan tu dia akan menyebabkan elemen yang kita nak tonjolkan tu semakin menyala. Apa kaedah perbezaan yang digunakan? Jadi kita boleh guna label ataupun pautan berbeza. Kemudian kita guna border atau warna beza dan juga kesan-kesan khas. Kemudian penggunaan ruang putih, teks terbalik, teks berhuruf condong, italik dan saiz teks berbeza. Jadi kita boleh guna prinsip perbezaan ni untuk bagi penegasan kepada butang
login. Okey, ini dah contoh nak log masuk ke Twitter. So kita nampak kotak putih tadi ni, kita tahu ini adalah untuk kita masukkan phone, email ataupun username beserta dengan password. Dan yang biru ni adalah button untuk kita log masuk. Okey, yang seterusnya kita tengok prinsip seterusnya penekanan maklumat dalam web. Jadi penekanan maklumat dalam web ni sangat-sangat penting. Bila kita bina laman web ni, kita nak bina web tu apa maklumat yang diperlukan. Kalau untuk makanan dah tentulah kita akan paparkan tentang makanan. Sebab tu penekanan maklumat dalam web ni dia sangat penting. Harus diberi penekanan, teknik ataupun kaedah yang sesuai. Dan macam mana nak menarik perhatian pengguna kepada laman web yang kita akan bina tersebut. Jadi kaedah yang digunakan adalah kesan khas tadi, drop shadow. Kita boleh guna texture atau cahaya dan juga bentuk. Penggunaan ruang putih untuk menjadikan elemen-elemen kelihatan menyelap. Penggunaan fungsi bold, italic, warna bezel dan juga border. Kalau kita tengok pada kafe di langit ni, okey, penggunaan ruang-ruang putih ni kita nampak dengan jelas dia dapat tonjolkan menu-menu yang ada. Okey, yang dia nak highlight tu. Okey, kat sini maksudnya nampak dia ada jual nasi, dia ada jual air, dia ada jual kuih. Okey, itulah antara maklumat yang dapat ditekankan dalam laman web. Okey, yang seterusnya keseimbangan visual. Okey, keseimbangan visual ni adalah gabungan garisan, image, teks, bentuk dan juga warna. Okey, dan merujuk kepada pengguna yang disasarkan. Siapa pengguna laman web kita? Masa kita bina kerja projek kita pun kita dah ada pengguna yang kita sasarkan. Okey. Contoh kat sini, jika pengguna adalah kanak-kanak, kita tak boleh banyak guna teks. Kita kena banyakkan grafik. Banyak ikon-ikon macam ni. Barulah kanak-kanak tadi dia akan suka untuk melayari laman web. Akan suka untuk masuk untuk online learning program ni. Kan? Kalau kata dia banyak teks, tulis saja dia pun tak faham. Okey, kemudian keseimbangan visual ni dia akan mempengaruhi pengguna yang disasarkan untuk terus melayari laman web yang dibina. Okey, yang seterusnya navigasi. Navigasi ni, kita ada banyak teknik navigasi. Teknik yang mesti awak kena faham. Kita ada bar navigasi, kita ada drop down menu yang dekat sini, breadcrumb, pautan grafik, sitemap. Kebiasaannya dalam laman web ni, dia akan guna lebih daripada satu teknik. Okey, lebih daripada satu teknik navigasi. Apa pun bergantung kepada website yang kita bina. Kenapa penting navigasi? Navigasi ni maksudnya macam link lah. Kan, kita klik saja button ni, dia akan bawa kita ke maklumat yang kita nak. Jadi dia juga bila ada navigasi ni, okey, ada button-button ni, dia dapat memberikan kebebasan kepada pengguna untuk melayari laman web ikut kemampuan dan kecekapan pengguna. Okey, yang seterusnya kita tengok pada warna dan grafik. Okey, warna dan grafik ni mestilah tepat yang boleh menonjolkan identiti laman web. Okey, dan juga boleh menarik minat pengguna. Jadi penggunaan warna latar belakang dan teks yang senada ni, yang sama warna, teks biru, latar belakang biru, kan, tak apa, yang senada, yang hampir sama warna dia akan berikan kesan baik kepada pengguna sebab dia akan boleh menyukarkan proses pembacaan. Manakala kalau terlalu banyak sangat warna yang digunakan dalam setiap laman web tu, dia boleh menyebabkan pengguna hilang fokus dan juga boleh menyebabkan kekeliruan. Okey. Yang seterusnya adalah tipografi. Tipografi ni dia merujuk pada penyusunan teks yang dipaparkan dalam laman web. Penyusunan teks yang baik ni dia boleh memudahkan pemahaman dalam proses pembacaan dan meningkatkan elemen mesra pengguna dalam laman web. Jadi penggunaan teks dan grafik ni mampu membentuk imej dalam minda pembaca. Okey. Dekat sini kita ada corak penyusunan teks iaitu paparan berasaskan kertas, Z-shape, F-shape. Siapa yang tahu apa itu Z-shape, F-shape? Ada yang tahu tak? Boleh bayangkan tak? Tak, cikgu. Tak pernah tahu? Tak. Dalam konteks pun dia cuma nyatakan sahaja. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah F. Okey, disebut F kan? F shape, Z shape. Ini adalah F. Macam mana dikatakan F tu? Macam mana dikatakan F tu? Okey, kita tengok kat sini. Ini macam yang disebut sebagai F. Okey, satu kita baca, dia ada baca logo, okey, baris, ada apa? Button kan, button, ada link ni. Okey, kemudian adalah susunan dia. Lebih kurang macam huruf F. Disusun cantik, kedudukan grafik tadi pun dia sama. Kan, sama nampak macam selari. Okey, nampak macam bentuk F.
Nampak tak? Ikon sebelah kiri, gambar sebelah kiri. Tengah ni dia ada teks. Itu adalah F shape. Manakala untuk Z shape, ini adalah Z shape. Mata kita ni suka tengok daripada kiri kanan. Kan macam zigzag. Jadi inilah cara dia menggunakan Z shape. Okey, Z shape. Ini contoh yang pertama. Dan ini adalah contoh yang kedua, Facebook. Facebook macam tu, kita nampak logo sebelah kiri. Okey, dekat atas kita akan nampak lah macam mana kita nak login kan, forget account. Tapi dekat sini pun ada untuk sign up. Okey, kiri kan ke kanan untuk sign up. Atas adalah untuk login. Okey, kita tengok kiri dan kanan. Mata kita ni lebih cekap macam tu lah. Sebab tu dia ada shape-shape yang tertentu. Dia ada prinsip-prinsip yang perlu kita ikut bila kita bina. Okey, yang seterusnya adalah typografi juga. Okey, pemilihan jenis font ni juga penting. Jadi jenis font yang sesuai ni adalah jenis yang boleh digunakan oleh semua platform. Sama ada OS ke, Macintosh ke. Jadi supaya sistem pengisian boleh paparkan teks tersebut pada laman web. Jadi panduan yang harus dipatuhi dalam penggunaan font adalah kita mesti seragamkan jenis teks atau font yang digunakan bagi setiap halaman web dibina. Okey. 1 atau 2 jenis font, 3 jenis font tak ada masalah. Mungkin tajuk dia kita nak buat lain sikit kan. Penerangan dia lain sikit tapi kita tak boleh campur adukkan. Dan mesti seragamkan untuk setiap laman web. Kalau tajuk dia kita pakai font tu besar 15, yang lain untuk penerangan untuk teks-teks yang banyak tu pakai 12. Tu akan nampak perbezaan. Jadi bila kita pakai size tag yang beza ni, kita dapat bezakan antara tajuk dengan kandungan ataupun huraian. Ini adalah antara teks-teks yang boleh digunakan. Yang standard lah. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada penstrukturan kandungan. Okey, proses mereka bentuk kerangka aplikasi ni ada 4. Okey, kita tak pasti sama ada awak dah hafal ke belum, dah pernah baca ke belum. Okey, tapi ini adalah antara yang penting. Sebab soalan-soalan SPM percubaan tahun ni pun ada yang keluar tentang proses mereka bentuk kerangka aplikasi. SPM sebelum ni pun dah pernah keluar. Sebab tu cikgu minta awak perlu hafal bila ada proses macam ini, kita kena hafal dia punya poin-poin yang paling penting. Okey, yang penstrukturan kandungan ni dia adalah penghasilan satu laman web bergantung pada cara laman web itu berfungsi. Okey, kita ada 4 proses mereka bentuk kerangka aplikasi, penstrukturan halaman, penstrukturan kandungan atau maklumat, reka bentuk antarmuka dan juga reka bentuk navigasi. Okey, untuk penstrukturan kandungan atau maklumat ni, setiap reka bentuk yang bakal dihasilkan perlu berasaskan pengguna atau pengalaman pengguna semasa melayani laman web. Jadi penglibatan pengguna semasa proses pengumpulan maklumat ni sangat penting. Apa aktiviti yang boleh kita lakukan? Kita boleh adakan sesi temu bual, mengedarkan borang soal 3D atau membuat tinjauan cara laman web digunakan. Sebenarnya masa kita nak bina sistem kita yang sebelum ni pun, inilah yang perlu kita buat. Okey, kita kena adakan sesi temu bual. Kan apa yang kita nak letak? Kita letak maklumat. Okey, yang seterusnya kita tengok apa langkah-langkah reka bentuk maklumat. Dia ada 2, penstrukturan kandungan atau maklumat dan juga pengelasan maklumat. Penstrukturan kandungan atau maklumat ni dia senaraikan semua maklumat yang bakal dimasukkan ke dalam laman web, senaraikan semua perkara yang boleh dilakukan oleh pengguna. Manakala pengelasan maklumat ni dia mengelaskan senarai maklumat kepada beberapa kategori. Reka bentuk maklumat ni dia boleh lihat persamaan maklumat yang ada bagi mewujudkan kemungkinan kategori yang ada. Sebab tu bila kita buat contoh laman web tentang pakaian, apa kategori, apa maklumat yang akan kita paparkan dekat situ yang boleh kita jadikan dia sebagai satu kategori. Kalau tentang pakaian ni banyak kan, kita ada seluar panjang, seluar pendek, mungkin kita nak jadikan dia satu kategori yang berbeza. Ada page-page yang berbeza untuk kita sampaikan maklumat tadi tu. Jadi pereka bentuk ni perlu tetapkan bilangan kategori maklumat, perlu ada bersesuaian dengan senarai maklumat yang tersedia dan bagaimana setiap kategori tersebut akan divisualkan dalam laman web yang bakal dibina. Kita boleh gunakan gambar rajak atau catat alir bagi menunjukkan hubung kait bagi setiap kategori maklumat yang ada, dan ini mampu memberikan idea atau gambaran kasar tentang corak pautan laman web yang bakal dibina. Okey, ini adalah
adalah contoh macam mana bila kita klik ini ada laman web Giant. Okay, bagi resepi. Bagi resepi ni pun dia ada banyak lagi kategori dia. Oh, ada breakfast, untuk western, untuk Asian, dessert. So dia dah dapat kena pasti setiap kategori yang boleh dimasukkan dalam page resepi. Ini adalah main dia. Sama juga dengan regalia ni. Kan, fashion wanita, fashion lelaki. Boleh tengok fashion wanita. Dia senaraikan di bawah kategori aksesori ni, inilah dia. Semua tajuk-tajuk yang boleh diwujudkan. Okay, page-page yang boleh diwujudkan. Okay, yang sebenarnya penstrukturan halaman. Penstrukturan halaman ni dia ada 3 gaya penstrukturan halaman. Ada buka lampu. Okey, penstrukturan halaman ni dia ada 3 iaitu hierarki, jujukan dan juga kompleks. Okey, kita tengok. Awak tengok sekejap. Okey, untuk gaya penstrukturan halaman ni pun ada soalan yang keluar berkaitan dengan hierarki, jujukan dan juga kompleks. So kalau kata bentuk hierarki, daripada laman utama tu dia akan ada page-page yang seterusnya. Dia ada section 1, section 2, section 3, kemudian setiap section tadi tu dia ada lagi sub kategori dia. Jadi dia akan wujudlah subsection. Kalau ada lagi pecahan dia, maka dia akan pergi kepada sub menu yang seterusnya. Okey, itu adalah dari segi hierarki. Daripada page yang utama tadi tu, dia pergi kepada beberapa sub page. Daripada sub page tadi pun dia ada lagi sub-sub dia. Kemudian jujukan ni, pengguna ni dipandu dari halaman ke halaman. Jadi dia sesuai untuk laman web penceritaan ataupun kronologi. Inilah dia. Okey, macam cikgu buat sekarang pun daripada slide pertama sampai slide yang sekarang ni, ini dia. Kan, tak ada stok-stok pun, tak ada. Sekejap ke ke atas ke nombor 80, sekejap ke 100, tak ada. So berjujukan ni dan dia lebih sesuai untuk laman web penceritaan. Kemudian kompleks. Okey. Halaman yang kompleks ni, laman web kompleks ni lebih kepada laman web komersial yang tawarkan maklumat yang padat dan fungsi pun pelbagai. Okey, fungsi pun agak kompleks. Semua macam one stop center lah, pelbagai. Okey, yang sebenarnya adalah reka bentuk antarabuka. Jadi setelah halaman dalam laman web tadi distrukturkan, fasa seterusnya adalah untuk tentukan bagaimana pengguna laman web dapat capai maklumat tersebut. Jadi reka bentuk antaramuka ni dapat tentukan bagaimana struktur laman web secara logikal dia digambarkan termasuk teknik navigasi yang boleh bawa pergerakan pengguna dalam laman web tadi. Jadi reka bentuk ni biasanya dia akan gunakan diagram ataupun catat alir bagi menggambarkan reka bentuk dia. Jadi salah satu rajah yang digunakan untuk proses reka bentuk ialah wireframe. Okey, wireframe ni pun pernah keluar soalan dia. Okey, wireframe ataupun rangka wire ni. Okey, dah pernah keluar dekat dalam soalan SPM sebenar. Jadi rangka wire atau dikenali sebagai skema halaman atau pelan halaman ialah panduan visual yang mewakili rangka kerja keseluruhan laman web. Jadi tujuan rangka wire ni adalah untuk menyusun elemen-elemen yang akan dimasukkan dalam laman web bagi menepati konsep laman web tersebut. Ini adalah contoh wireframe. Maksudnya kita dah lukis, dah tentukan, oh kita letak logo dekat bahagian mana. Okey, dekat mana image, dekat mana ada video, dekat mana menu-menu utama dia. So kita dah boleh rangka dekat sini. Pentingnya wireframe. Okey, yang seterusnya adalah reka bentuk navigasi. Dia merujuk kepada proses objek-objek dalam laman web daripada teks, rajah, audio, video yang dihubungkan di antara satu sama lain dengan menggunakan pautan hypertext dan juga hypermedia. Hypertext ni maksudnya teks tadi tu dia ada link. Okey, hypermedia ni contoh dia macam gambar tadi dia ada link, video tadi ada link. Okey.
So itulah hypertext dan juga hypermedia. Okey, dia boleh pergi kepada page-page yang lain. Jadi konsep navigasi web ni dia bagi pengalaman kepada pelawat laman web untuk mengemudi laman web tersebut ikut kecekapan masing-masing. Jadi navigasi web yang bagus ni seharusnya dapat memberikan petunjuk kepada pelawat laman web tentang kedudukan atau lokasi semasa pengguna. Kemudian fungsi utama konsep navigasi dalam laman web ni adalah untuk bantu pengguna atau pelawat mengetahui kedudukan semasa mereka dan memandu pelawat tentang pilihan disediakan untuk mereka menerokai laman web tersebut. So kat sini kita tengok ada beberapa teknik navigasi, antaranya adalah toolbar. Kalau kita tengok kita punya Google Chrome, okey, nampak ada 9 titik tu, itu adalah toolbar yang digunakan untuk Google Chrome. Okey, ini adalah contoh dalam bentuk grafik. Okey, macam bar navigasi, tapi bar navigasi ni kita nampak dalam bentuk teks kan. Yang ni lebih kepada untuk kanak-kanak, maka dia menggunakan ikon tapi dalam bentuk bar juga. Kemudian ada toolbar. Okey, toolbar ni lah breadcrumb. Breadcrumb ni kita dapat tentukan kita sedang berada di page yang mana. Itu pentingnya breadcrumb. Mudah untuk kita kena pasti. Sebab dia ada banyak subsection tu semua tu. Jadi memang kalau ada terlalu banyak subsection, okey, yang akan bawa kita ke page-page yang lain tu, maka kita perlu ada breadcrumb. Mudah untuk pengguna lihat dia sedang berada di page yang mana. Kemudian sitemap dan juga menu drop down ni biasa kita jumpa. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, dah habis yang tadi tu bab 3.32. Selesailah proses mereka bentuk kerangka aplikasi. Okey, so tolong hafal lah kerangka aplikasi ada 4 tadi tu. Okey, yang seterusnya. Ada seorang soalan ke setakat ni? Tak. Okay. Yang ni kenapa cikgu pergi page ke page nak tekankan sebab bab 3.3 ni memang kerap kali keluar. Kadang-kadang 10 markah, kadang-kadang 4 markah. Yang pastinya dia sentiasa ada dekat dalam soalan SPM. Kita tak macam Cikgu Rafiq kata tak ada soalan untuk target kan, sebab setiap topik tu dia pasti akan ada soalan, tak banyak sikit markah dia. Jadi kita kena lihat semua dan juga kita kena fahamkan. Tambah-tambah dalam bab 3.3.3 ni berkaitan dengan HTML, berkaitan dengan CSS, ini biasa keluar dalam exam. Okey, bab-bab coding pun JavaScript pun dah mula keluar banyak. So kita kena bersedia. Okey, bersedia. So untuk bab 3.3 ni membina laman web mudah dengan menggunakan HTML. Nak buat laman web yang biasa ni biasanya kita pakai HTML. Tapi kalau nak lagi dia bersifat interaktif, dan tentulah kita akan gabungkan dia dengan JavaScript. Okey, kita akan letak CSS. So kita akan tengok sedikit satu-satulah dengan laju. Okey, HTML. HTML ni awak kena tahulah nama penuh dia, Hypertext Markup Language. Jadi setiap laman web ni adalah merupakan file teks yang ditulis menggunakan Hypertext Markup Language. Okey, kalau kita tengok dekat kita punya website, dekat Google Chrome pun, kalau kita right click tu kita tengok bahagian coding tu, memang kita akan nampak lah teks. Okey, nampak dalam bentuk teks, coding dalam bentuk teks. Kemudian markup language ni adalah bahasa yang menghuraikan kandungan dan struktur dokumen. Kita kena faham, untuk HTML ni dia ada 3 kawasan dia. Okey, yang pertama, yang main dia mesti ada HTML. Mesti bermula dengan HTML dan diakhiri dengan /HTML ni. Buka, tutup. Kemudian dalam HTML ni dia ada 2 kawasan yang penting. Apa-apa perubahan yang awak nak buat, dia akan berlaku dalam kawasan head dan satu lagi adalah dalam kawasan body. Dalam kawasan head ni dia akan ada title lah. Okey, ada title. Ini yang basic yang perlu kita ingat. Okey, yang seterusnya kita tengok apa elemen dan atribut dalam HTML. Jadi bila kita nak menulis dokumen HTML ni, dah tentulah HTML editor diperlukan. Yang biasa kita guna adalah Notepad. Okey, yang biasa kita guna adalah Notepad ataupun Dreamweaver pun boleh. Ataupun bracket. Kan biasa siapa yang guna cikgu HTML tu boleh sebagai text editor. Jadi dokumen HTML ni adalah mengenai konsep bagaimana dokumen tu dipaparkan. Okey, untuk menekan struktur bagi setiap laman web ni, kod HTML atau elemen HTML akan digunakan.
Dan elemen ni untuk HTML ni dia ada 2 tag yang berpasangan. Okey, dia ada start tag, dia ada close tag. Kalau macam title sekarang ni merujuk kepada start tag. Title. Bila close tag, apa saja sebut sebagai close tag, dia mesti ada slash title. Okey, mesti ikut simbol yang betul. Kemudian selamat datang kau dengan web. Okey, inilah dia akan paparkan dekat skrin putih tadi tu. Itu adalah contoh. Yang seterusnya, dalam HTML ni juga dia ada empty element. Okey, disebut sebagai empty element. Empty element ni dia tak ada pasangan. Okey, contoh ni BR. BR ni adalah untuk break yang akan bawa teks kita ke bawah. Okey, macam nak enter kan. So kita akan letak BR untuk break dan juga image IMG. IMG ni pun hanya ada satu, dia tak ada close tag, tak ada slash dia. Hanya ada satu sahaja. Okey. Kemudian kita tengok elemen heading. Okey, elemen heading ni ada 6. Jangan tersalah dekat sini. Okey, jangan tersalah dekat sini. So untuk heading ni kita guna dia untuk takrifkan tajuk dalam laman web. So dia hanya ada 6 peringkat heading yang ditakrifkan dalam HTML. Dia tak ada H7, H6, H8, tak ada. Dan dia bermula daripada H1 kan, H1 hingga H6. H1 ni digunakan untuk tajuk besar dan juga H6 ni adalah untuk tajuk yang paling kecil ataupun tajuk yang kurang penting. Maka kita boleh guna H6. Okey, yang seterusnya kita tengok macam mana digunakan untuk paparkan pengenalan kodigan bagi satu laman web ataupun pautan navigasi. Okey, kita tengok dekat sini dia nak paparkan, nak tonjolkan kan, penggunaan header tadi tu, nak tonjolkan nilai-nilai murni, maka dia akan letak satu line tadi, horizontal line kan. Kemudian dia akan H1 adalah untuk tajuk yang paling besar, kemudian subtajuk dia letak definisi nilai-nilai murni. Itu adalah cara untuk kita menggunakan heading tadi. Okey, yang seterusnya perenggan. Untuk buat perenggan ni kita kena ingat P adalah untuk perenggan. Okey, tolong ingat tag-tag yang penting ni. Okey, P adalah untuk perenggan dan P ni dia ada pasangan dia. Pastikan bila awak dah buat P dekat bahagian depan ni mesti ada close tag P untuk perenggan. Kemudian elemen break tadi. Okey, kat sini kita nak pecahkan. Okey, dalam satu ayat ni kita nak pecahkan kepada 3 baris. Maka kita akan gunakan BR. Okey, elemen break untuk kita letak baris yang seterusnya. Okey, jadi kat sinilah kita akan nampak pada bahagian output perenggan ini digunakan bersama elemen line break. So ada 3. Elemen 3 sebab kat sini perenggan ini akan duduk baris yang pertama. Letak saja break, dia akan terus turunkan ayat yang seterusnya. Ini pun sama, maka dia akan dapatlah output seperti ini. Itu adalah untuk penggunaan break. Kemudian seterusnya adalah IMG, untuk image. Okey, untuk image. Image ni juga tak ada close tag. Dan biasanya dia akan tulis seperti ini. Okey, biasa kita jumpa juga image CRC sama dengan logo.jpg. Kemudian tutup pun boleh. Okey, kat sini dia tambah style. Dia nak letak size. So dia tentukan width dan juga height. PX ni adalah untuk pixel. Kemudian satu lagi elemen dalam HTML ni adalah iframe. Elemen iframe ni adalah untuk kita paparkan dokumen HTML lain dalam dokumen HTML semasa. Contoh laman web tentang saya ni kan. Okey, dalam laman web tentang saya ni ataupun blog kita, kita nak paparkan laman web orang lain. Maka kita kena guna iframe. Jadi apa dia punya coding iframe ni? Iframe height sama dengan 40%. Tak naklah terlalu besar sangat, tetapi kita nak letak laman web orang lain tu berada pada page kita. Jadi kita cuma nak 40% saja dia punya size dia. Okey, kita kena letak dia punya sumber dia, source code dia. Okey, http sebenarnya.my, so iframe tutup. Okey, yang ni dia ada pasangan dia kan. So dia ada buka, dia ada tutup kat sini lah, iframe/iframe. Cikgu, Ya, saya. nak tanya untuk bracket dengan center, kena indent banyak macam tu ke? Indent ni, yang ni. Tak yang tadi sebelum, bukan ni, depan tadi. Itu. Kan ada center, tutup center. Oh, yang ni. Yang ni.
Bawah tu yang frame height. Yang Oh. center, dia kena indent banyak macam tu ke? Tak. Oh, supposed to be kalau tak indent, tak Ikut. apalah. Dia tak ada ralat lah. Dia tak ada ralat sebenarnya. Cuma indent ni kita nak mata kita nampak dengan lebih jelas kan. Oh. Nak nampak, nak susun kemas. So kita ni apa, sebenarnya satu tab je. Okay, satu tab pun dah cukup. Kalau kita gunakan notepad, kita klik je tab tu, dia akan bergerak lah. Ikut kesesuaian dia. Macam ni kan nampak macam jarak banyak kan. Tak perlu. Tak perlu macam tu. Indent macam karangan awak nak susun kiri sikit je jarak dia. Supaya dapat kita nampak lah kan dekat penggunaan VR ni, maksudnya selepas pada link sebenarnya .my ni, dia akan ada satu jarak je. Dia akan ada satu jarak je kalau ikut ke sini, kalau awak nampak. Kan dia ada satu ruang kosong, kemudian baru dia akan letak, dia akan paparkan kat sini. Okay, kat sini pun kita sebenarnya boleh letak center. Kan nampak tak center lah sebab masa print screen tu kita tak center lah. Tapi kat sini center ni sepatutnya dia akan berada dekat tengah-tengah ni lah. Frame tadi tu. Berapa saiz dia? 40% saja. Maka kita akan nampak lah seperti ini. Nak letak besar boleh tak? Boleh. Okay. Tak ada masalah. Kita boleh tentukan dia punya height dan juga width dia kat sini. Boleh tambah. Alright. Terima kasih cikgu. Okay, kita teruskan. Okay, tadi kita dah tengok HTML. Okay, HTML. Sekarang kita tengok CSS. CSS ni, daripada tahun pertama 2018 dulu, dia tanya apa itu CSS. CSS ialah cascade, ada jawab CSS ialah cascading style sheet. Ataupun dia bagi satu penyataan, apakah bahasa pengatur caraan tambahan yang membenarkan perubahan gaya serta lemah web dan boleh menerangkan persembahan dokumen HTML. Pelajar boleh jawab CSS ataupun cascading style sheet. Jadi untuk CSS ni kita kena fahamkan dan kena tahu nama penuh dia. Okay, kena tahu nama penuh dia. Kalau dia kata apa itu CSS? Kan, apakah CSS? Ada kena jawab yang ni ataupun kita nak bagi nama dia. Gantung kepada soalan tu nanti. Jadi kita kena ambil tahu. So CSS ataupun cascading style sheet ni adalah salah satu bahasa pengatur caraan tambahan ataupun extension bagi HTML digunakan bersama-sama. Okay, jadi dengan adanya CSS ni kita boleh ubah gaya lama kita tu. Kan nak lebih cantik, nak warna-warni, nak tambah border ke apa ke, boleh. Sebab tu kita boleh guna CSS. So kita tengok dekat sini 3 cara penulisan CSS dalam HTML. Okay. 3 gaya ni awak kena hafal. Kita ada external style sheet, helaian gaya luar. Okay, dengan menggunakan file yang berasingan. Okay, helaian gaya luar tu dia ada file yang berasingan untuk CSS. Jadi file ni yang akan dipanggil daripada teks HTML dengan menggunakan sintaks ni. Kita tengok contoh dia. Kemudian gaya dalaman, helaian gaya dalaman ataupun internal style sheet. Kena hafal helaian gaya luar. Tak erti nak hafal bahasa Melayu, boleh hafal dalam bahasa Inggeris. Okay, boleh tulis salah satu, tak ada masalah. Tak perlu tulis kedua-duanya sebab maksudnya sama. Okay, untuk internal style sheet ni, tag gaya boleh tulis sama ada dalam kawasan head atau body, letakkan style dan juga inline style ni, okay, boleh tulis pada bahagian atau elemen tag. Kita tengok, okay, ini adalah external style sheet. So dia akan sediakan satu file CSS dan dia akan sediakan satu file HTML atas nama utama.html. Macam mana nak hubungkan dengan file CSS tadi? Dia akan ada link, rel, style sheet, tag, text CSS, href merujuk kepada file tadi, style1.css. Maka dia akan dapat paparan yang seperti ini juga. Okay. Kemudian internal pun sama juga. Kan, internal ni kita tengok dia mesti berada dekat dalam kawasan head atau body. Kita boleh pilih mana-mana satu. Dia punya output dia adalah sama. Okay, style ni boleh berada dekat dalam kawasan body, boleh berada dekat dalam kawasan head. Dan untuk inline style tadi tu dia boleh berada dalam elemen tag tadi. Okay. Ni inline. Dalam H1 style color blue. Okay, ni cikgu laju Untuk warna teks, gaya pada teks. Kenapa cikgu tunjuk juga satu persatu? Sebab kita tengok ni. Menggunakan CSS untuk gayakan teks, font, background, table, borders dan position. Jadi soalan boleh keluar. Nak tanda teks ke, font ke, background, table, borders, position. Jadi kita kena tengok juga. Awak kena tengok satu persatu. Sekurang-kurangnya bila keluar
macam mana kita nak colourkan teks dengan menggunakan CSS ni, awak dah boleh letak macam ni saja. Okay, H1 color red. Okay, bila sebut tentang CSS dah tentulah kena ada start text style dan diakhiri dengan close text style. Dalam tu awak akan tulislah H1 tadi ni merujuk pada body, awak nak colourkan dia warna merah. Laman web sekolah ni nak colourkan warna merah. Okay, style kita akan untuk H1 tadi kita kena letak dalam style untuk melakukan perubahan warna. Kemudian text alignment pun sama. Okay, dia ada tambahan text align center. Okay, untuk shadow ada bayang teks. Okay, awak hafal kat sini text shadow. Ini adalah ketebalan dia 2px, 2px. Nampak kan ada dua shadow ni. Dua macam double. Sebab tu dia pakai 2px, 2 pixel, 2 pixel. Untuk kod 000 ni adalah warna hitam. Kemudian untuk font family, kita hafal saja font family, nokta bertindih, kita boleh letak je apa-apa font kat sini. So dia akan berubah dekat output dia. Nak Arial Black ke, nak Calibri ke, so tak ada masalah kat sini. Yang penting kita ingat style sama dengan, ini adalah untuk inline style. Kemudian kita tengok pada font size. Okay, style font size, nokta bertindih 7. Ini dia yang awak perlu hafal. Supaya awak boleh letak lah sama ada letak inline style ke, nak letak gaya luar ke, gaya dalaman ke, tak ada masalah. So yang seterusnya adalah font style italic. Tadi center italic. Kemudian untuk background color. Yang ni perlu hafal bila kita nak ubah background color untuk kawasan body ni, keseluruhan page tu berwarna, background dia berwarna hijau. Jadi kita kena declare kat sini body. Jadi page dekat body tadi tu dia akan jadi background dia warna hijau. Okay, dia punya syntax dia adalah background color light green. Okay, yang seterusnya kita tengok gambar pada background. Okay, nak letak pada gambar pada background ni, kita kena letaklah background image. Tadi kita nak warnakan background kita dengan warna sahaja. Kita pakai background color. Sekarang ni kita tengok pada background image. Jadi kita akan pergi kepada mana URL yang kita nak ambil ataupun kita boleh ambil daripada komputer kita. Okay, kita akan tentukan dekat sini. Kalau URL ialah kalau kata dekat kita punya komputer, kita kena tukar dekat sini saja untuk capaian. Okay, selesailah untuk yang gaya pada background tadi tu. Sekarang ni kita tengok pada table. Okay, table ni dia banyak. Dia ada border style, dia banyak lah. Solid, insert, dot, kan. Awak boleh tengok dekat sini. Kemudian untuk letakkan garisan luar ni, okay, kita tengok, awak hafal sikit dekat sini, table, dia border, okay, kalau kata 1 pixel ni solid, maksudnya dia adalah garis lurus yang nipis sahaja. Okay. Kemudian kalau kata dia nak ada bentuk dia seperti ini, maka dia akan declare kat sini table tstd, maka dia akan nampak double kat sini. Dia dah buat kotak yang awal, dah buat border yang awal, kemudian ada tambahan dekat tstd tadi ni. Dekat header, dekat dia punya data tadi tu, dia akan tambah lagi lah. Okay, masih lagi garis halus sebab dia pakai 1 pixel solid. Awak tengok dekat bahagian style je, dia sama je coding lain tu. Okay, yang ni pun sama. Tadi kita nampak double, sekarang kenapa nampak lagi 1? Sebab dia ada guna kata border sama dengan collapse. Nokta bertindih collapse tadi. So dia akan jadi 1, dia akan gabungkan. Okay, yang seterusnya kita tengok kalau ketebalan pun sama juga, dia akan tukarkan dekat nilai kat sini. Nilai pixel tadi, masih lagi solid, garis yang lurus. Okay. Garis putus-putus kita tengok kat sini dia ada dash. Okay, sebab tu kita kena tengok, kena tahulah kat sini apa border style yang kita nak guna. Okay, kalau kata kita bergaya pada table tadi tu, untuk warna kita tengok sini. Okay, body color sama dengan green, color white untuk text. Okay, color white untuk text. Kemudian padding ni adalah ketebalan dia. Okay, kat sini kita nampak dia tebal sebab dia letak 20 pixel. Okay, gaya pada position.
Okey, daripada position. Jadi tanpa position ni kita nampak laman web ni macam ni lah. Okey, nampak dia punya output dia hitam putih semua duduk di sebelah kiri saja. Dipaparkan seperti ini. Tapi bila dengan position ni dia boleh letak lah, dia nak letak sekolah ni dekat bawah ke dekat atas ke, background tu dia ada colour ke, maka dia akan tulis kat sini. Okey, walaupun cikgu soalan macam ni belum lagi lah ada kan. Okey, untuk pengesahan data biasa juga keluar. Okey, kita sama ada kita kena bina dia punya output dia ataupun menerangkan semula ataupun tulis sedikit coding. Okey. So kat sini awak tengok balik pada feature pengesahan data. Okey, apa yang dia buat? Okey, kat sini digabungkan dengan JavaScript. Okey, JavaScript ni memang ada dekat dalam exam. Okey, so output dia akan dapat seperti ni lah bila buat pengesahan data. Okey. Okey, kita masukkan nama, pengesahan nama kat sini. Okey, sila masukkan nama anda. So boleh tengoklah bahagian fitur pengesahan data ada beberapa contoh dekat situ. Okey, nilai masukkan blanket nombor, sila masukkan nombor. Mungkin ada nilai tu salah kan, masukkan huruf. Tapi dia nak ada nombor giliran. Jadi dia keluar pop-up seperti ini. Okey, ini pula adalah pilihan butang radio. Kita ada contoh butang radio seperti ini. Ada hitam seperti ini. Okey, kita ada checkbox. Kalau biasa tengok awak tick apa yang awak nak. Kan, bola-bola soalan selidik biasa kita jumpa. Okey, kemudian kotak pop-up. Dia ada banyak lah, kotak alert. Okey, nak masukkan nama kan, alert. Kalau kata hantar kosong ni tak boleh. Kena masukkan nama. Okey, kemudian untuk kotak confirm pun sama. Betul nak hantar kan? Anda pasti? Ya. Okey, klik okey. Ini pun sama untuk kotak prompt. Okey, kotak prompt ni dia akan isi semua tu dan di akhir sekali dia akan keluar ni lah. Okey, dia akan keluar dia punya output dia. Hai Abu, apa khabar hari ini? So boleh tengok dekat rujuk buku teks awak. So dekat sini antara yang penting adalah laman web interaktif. Okey, laman web interaktif ni dia ada ciri-ciri laman web interaktif. Okey, laman web interaktif ni adalah laman web yang mempunyai kandungan yang dinamik dan sesuai atas sesuatu carian atau permintaan daripada pengguna. Jadi kandungan laman web tersebut boleh diubah daripada laman web tertentu atau hasil daripada pemprosesan komputer pelayan yang dipaparkan berbeza mengikut permintaan pengguna. Jadi data disimpan dalam pangkalan data dengan menggunakan MySQL boleh dicapai dan dikemas kini melalui laman web. Apa yang kita buat sekarang pun sama. Kemudian untuk tujuan itu sambungan kepada pangkalan data perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum data dapat dicapai dan juga dikemas kini. Okey. Ciri-ciri laman web interaktif ni tolong hafal, ada 4 ni kena hafal menggunakan bahasa pengetahuan web seperti PHP, ASP dan lain-lain, mempunyai capaian kepada pangkalan data. Kemudian kandungan laman web berubah ikut permintaan pengguna. Kandungan laman web sering dikemas kini. Okey, ada soalan yang keluar berkaitan dengan ciri-ciri laman web interaktif. Kemudian elemen-elemen dalam laman web interaktif ni ada 5 perkara ni. Yang ni pun kita kena tahu juga. Antaranya adalah objek ataupun form dalam laman web. Kemudian sambungan kepada komputer pelayan, web server. Kemudian carian maklumat berdasarkan permintaan daripada pengguna. Kita buat kerja projek tu pun kita ada buat carian. Kan, dah buat carian, dapat dia punya hasil, kemudian kita nak print kan. Nak dapat, nak cetak, sampai kepada cetak je lah. Kemudian paparan maklumat diperoleh atas permintaan daripada pengguna, kemudahan mengumpulkan data yang diperoleh dan disimpan semula ke dalam pangkalan data. Okey. Kemudian ini juga sering kali keluar. 2019 ke 2020. Pengguna dan pentadbir sistem. Kita kena faham siapa pengguna, siapa pentadbir sistem. Okey. Laman web untuk pentadbir dan juga laman pengguna ni dia akan berbeza. Dia akan jumpa dekat mana, perbezaan tu akan berlaku dekat mana, dekat laman web log masuk ni. Okey, kalau kita masuk log masuk dengan akaun admin, kita masukkan ID dan password admin, maka kita akan pergi kepada bahagian pentadbir sistem. Kalau pengguna yang biasa, dia akan dapat lihat bahagian pengguna sahaja, dia tak dapat nak tengok data-data yang berkaitan, tak boleh nak buat perubahan. Okey, kemudian membina sebuah laman interaktif ni dia ada 2 kategori pengguna, iaitu pengguna biasa sistem. Inilah dia. Kan kita ada laman web log masuk. Okey, log masuk dia akan tentukan jenis pengguna tadi. Okey, kemudian bila kita dah log masuk, dia akan tentukan sama ada kita layak untuk masuk ke admin PHP ke ataupun pengguna.php. Okey,
Kalau sebagai admin kita boleh lihatlah data-data yang ada dekat dalam pangkalan data. Okey, selesailah untuk bab semua topik yang bahagian cikgu. Okey, kita tengok soalan, okey, yang ni cikgu tak nak bincang. Kita tengok pada soalan SPM tahun 2021. Lebih kurang 15 minit lagi kan. Okey, cikgu akan kita bincang soalan yang tahun ni. Kita pastilah sama ada awak dah buat ke belum soalan-soalan SPM yang ada. Okey, kita tengok daripada Negeri Melaka. Adik dah buat ke soalan daripada Negeri Melaka? Okey, kita tengok soalan nombor 15 daripada Negeri Melaka. Okey, lengkapkan jadual penyertaan di bawah dengan prinsip reka bentuk yang betul. Okey, apa prinsip yang A? Apa prinsip A? Siapa boleh jawab? Kebolehan membuat pemerhatian. Kebolehan membuat pemerhatian. Okey, B? Mudah untuk dipelajari. Boleh dipelajari. Okey, boleh dipelajari. Okey, ni kebolehan untuk menjangka. Boleh dipelajari. Okey, ini adalah ikut skema dia. Okey, boleh juga awak rujuk buku teks awak. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada 3 bentuk navigasi. Ingat lagi tak yang kita dah bincang tadi? Kita ada banyak navigasi kan? Okey, so dia nak 3. Apa antara 3 ni? 3 bentuk navigasi digunakan untuk menghubungkan antara halaman dalam laman web. 3 bentuk navigasi. Apa tu? Apa? Toolbar? Toolbar. Okey, drop down. Bar navigasi. Bar navigasi. Breadcrumb. Breadcrumb. Lagi? Ada lagi? Site apa tu? Sitemap. Sitemap. Okey, antaranya adalah bar navigasi, menu drop down, breadcrumb, pautan gunakan grafik, sitemap. So pilihlah mana satu kan. Okey, yang bersesuaian. Sebab dia kata berdasarkan rajah 13 tadi tu. Kan macam mana kita nak hubungkan halaman dalam laman web tersebut. Okey, so insya-Allah lah tu tak ada masalah kan kalau datang soalan seperti ini. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, ini adalah soalan daripada kota tinggi. Okey, kod HTML bagi sebuah laman web. Okey, dia bagi contoh tanpa CSS dalam HTML. Kemudian contoh CSS dalam HTML. Apa yang dia nak merujuk pada rajah 11 dan 12 ni, dia minta kita tulis semula baris kod atau cara HTML sekiranya output yang dikehendaki adalah seperti pada rajah 12. Okey, kalau kita tak perhati tak tengok betul-betul mungkin kita akan keliru. Dia merujuk kepada rajah 12. Okey, apa yang dia nak kita tulis semula kod atau cara HTML tersebut. Okey, so kita nak pilih apa kat situ? Kita nak tulis apa? Apa jawapan dia? Blue tu tukar green. Blue tukar kepada green. Okay, so color. Okay, nota bertindih green. Okay, salin balik baris tersebut. So dia akan tukar kepada warna hijau tadi. Teks tadi. Okay, masih lagi kota tinggi. Apakah bahasa pengatur caran tambahan HTML digunakan dalam A? Lepas tu jawab pula kelebihan bahasa tambahan tersebut. Apa ni? Okay, dah sebut yang awal tadi. CSS. Okay, CSS. Awak boleh tulis CSS atau tulis cascading style sheet. Okay, dia boleh pilih salah satu. Itulah bahasa pengatur caran tambahan. Apa kelebihannya? Kelebihannya apa? Nyatakan Membenarkan perubahan kepada gaya sesuatu laman web.
Ya, so awak dapat satu markah. Satu untuk CSS, satu untuk kelebihan tadi. Okey. Inilah dia. Okey, boleh jawab CSS atau Cascading Style Sheet. Kemudian dia boleh membenarkan perubahan pada gaya sesuatu laman web, menerangkan persembahan bagi sesuatu dokumen HTML. Yang seterusnya, soalan daripada JB. Okey, soalan daripada JB. Dah pernah buat? Belum. Belum lagi. Okey, so kita sama-sama buat. Okey, nyatakan tujuan penggunaan CSS dalam web. Apa tujuan dia? Tadi pun macam dah sebut kan, soalan daripada kota tinggi lebih kurang. Apa tujuan dia? Dan apakah jenis cara penulisan CSS selain daripada Rajah 12 tadi? Cara penulisan CSS ni dia ada berapa tadi kita dah tengok? 3. Kita ada 3 iaitu Inline style. inline style, Internal style Internal sheet. style sheet. internal style sheet. Satu lagi External. external style sheet. Dekat Rajah 12 ni dia guna style apa? Internal, external ke inline? Rajah 12 ni. Internal. 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 So kita senaraikanlah selain pada internal tadi kita kena tulis dekat 20B tadi. Okay. So kita tengok inilah jawapan dia. Okay. Nyatakan tujuan penggunaan CSS dalam laman web. CSS ni dia membenarkan perubahan kepada gaya suatu laman web. Sama dengan soalan daripada kota tinggi tadi. Okay. Dan CSS ni dia boleh menerangkan persembahan bagi sesuatu dokumen HTML. Dia atau tulis salah satu maka awak akan dapat satu markah. Yang penting awak dapat menerangkan tentang penggunaan CSS dalam laman web. Kemudian bila dapat soalan macam ni, okay, dia suruh nyatakan jenis cara penulisan CSS. Awak kena baca betul-betul. Kalau tak baca betul-betul maka awak akan terjawab sekali internal style sheet. Maka akan hilanglah satu markah kat sini. Kalau tak perasan. Sebab tu kan kita dah overconfident kan. Alah minta cara penulisan je awak senaraikan. Termasuklah internal. Maka internal tu adalah salah. Okay, kena baca betul-betul kat sini. Okay, yang seterusnya kita tengok soalan daripada Kelantan. Okay, Raja 14 menunjukkan penggunaan CSS dalam HTML dan output dia. Apakah X, apakah Y, apakah Z? Font style. Italic. Font style adalah italic. Sebab tu cikgu tadi tu go through juga. Okay, supaya awak ingat balik. Font style, okay, italic. Saya tengok, sengit kan? Okay, font style, nokta bertindik, italic. Kemudian Y adalah apa? Close text style. Okay, close text style. Okay, sebab tag HTML ni dia ada pasangan-pasangan dia. Yang tak ada pasangan disebut sebagai empty element. Iaitu yang kita tengok tadi BR dengan IMG. Kemudian Z. Z ni apa? Laman web Web sekolah. So sangat mudah untuk kita dapat 3 markah. Kalau soalan SPM pun dia boleh keluar seperti ini juga. Itu biasa. So inilah yang perlu awak tulis. So awak akan dapat setiap satu tu 1 markah. So kita tengok pada soalan Perak. Okey, Raja sebenarnya ada file kod atau cara bagi menghasilkan jajaran teks ke bahagian tengah. Okey, center. Tadi cikgu dah ulang juga kan, center. Jadi dia minta kita tuliskan kod atau cara CSS dalam HTML guna gaya dalam barisan inline style dengan menghasilkan warna tag H1 kepada warna biru. Lepas tu dia nak warna biru. Tengok betul-betul. So apa yang kita nak tulis kat sini? Macam mana kita nak buat? H1 Style sama color blue. sama dengan Color blue. color blue. Lepas tu tutup lah kan dia punya tu, kurungan dia. Sains komputer tingkatan 5. So inilah jawapan dia. H1 style, color blue. Okay, sains komputer tingkatan 5. So dia akan tukar warna teks sains komputer tingkatan 5. Okay, yang seterusnya kita tengok soalan Sabah. Soalan Sabah siapa yang dah pernah buat? Ini pun senang je.
Jadual 5 menunjukkan cara untuk menulis CSS dalam HTML. Tag gaya boleh tulis sama ada dalam kawasan head atau body. Apa X ni? Gaya dan barisan. Inline style. Inline style. Tag gaya tulis dan simpan dalam satu file. Nampak je simpan dalam satu file. CSS. Ada ekstensi CSS. Ini adalah Helaian gaya luar. helaian gaya luar. External style sheet. External. Okay. Kemudian tag gaya ditulis pada bahagian elemen tag. Internal. Inline. Style. Inline. Inline. Oh. Tadi internal. Sebab tadi kan yang mula tadi tu tag gaya tu boleh tulis sama ada di dalam kawasan head atau body. Dia ada dua je. Sama ada apa-apa perubahan kita nak buat, dia hanya akan berlaku dekat dua tempat saja. Dekat bahagian kepala atau bahagian badan. Bahagian head atau bahagian body. Okay? Jangan buat di luar dia. Okay, inilah jawapan dia. Helaian gaya dalaman internal style sheet. Helaian gaya luar internal style sheet. Dan juga gaya dalam barisan inline sheet. Okay, yang seterusnya. Sikit je lagi. Okay, untuk soalan Selangor. Namakan bahasa pengaturcaraan P. P ni tentang apa? P. Paragraf. P adalah dengan pantas P adalah C. HTML. Yes. CSS. CSS. Okay, cikgu tunjuk terus pada jawapan dia. Okay, C ni, P ni adalah CSS. Kenapa CSS? Sebab kataan style tadi ni. Elemen style ada kat sini. Okay, ada tag style. Style ni adalah merujuk kepada CSS. Jadi awak boleh tulis CSS ataupun Cascade Style Sheet. Jadi 3 cara penulisan bahasa pengaturcaraan P. 3 cara penulisan. Okay, nyatakan penulisan digunakan pada Rajah 9. Rajah 9 diguna apa? Dia guna helaian gaya dalaman. Kenapa dia tulis style ni, CSS tadi, dia berada dalam kawasan head. Okay, internal style sheet. Kemudian menyatakan fungsi segmen kod atau cara Q, diletakkan gambar sebagai gambar latar pada laman web. Okay, dia letak background image tadi. Kita tengok juga tadi kan, coding. Untuk background image, dia letak URL gambar.png. Okay, gambar.png ni biasanya kalau kata ada lagi HTTP, dia ambil pada laman web. Tapi kalau macam ni biasanya ambil daripada komputer. Okay, yang seterusnya soalan dari Terengganu. Ni senang je. Boleh jawab. Jenis ralat. P adalah ralat apa? Ralat berlaku kerana kesalahan tata bahasa. Baca sikit pun dia boleh jawab dah. Ralat syntax. Teks. Okay. Ralat tadi apabila penulisan dihasilkan tidak menjaga fungsi-fungsi tidak lengkap atau fungsi menghasilkan output yang tidak seperti dikehendaki. Output tak seperti Logik. ralat logik. Jadi nyatakan satu contoh penyebab berlakunya ralat R. Apa penyebab dia? Ralat yang timbul apabila aturcan dijalankan terganggu oleh beberapa faktor seperti melaksanakan operasi aritmetik yang mustahil. Yang ni adalah merujuk pada ralat apa? Ralat masa harian. Okay. Kenapa dia berlaku? Bahagian kosong. Bahagian dengan nombor kosong. Okey, pembahagian nombor kosong. Okey, settle kat situ. Ralat sintak, ralat logik. Kemudian penggunaan data bukan berangka. Kita boleh hafal balik yang cikgu dah bincang tadi. Pembahagian dengan digit kosong. Mencari punca kuasa 2 bagi nombor negatif. Itulah antaranya. Kan kita dah kena hafal sikit lah. Kemudian Terengganu. Kita tengok sikit. Boleh lagi ya? Sikit lagi. Ni soalan-soalan yang SPM. Interaksi antara manusia dengan komputer ni merupakan proses dialog atau kegiatan dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer. So nyatakan 3 keperluan interaksi antara manusia dan komputer. Apa 3 keperluan tadi tu? Meningkatkan produktiviti. Meningkatkan produktiviti. So kita tengoklah meningkatkan produktiviti, mengembangkan aktiviti dan menambahkan pengalaman manusia, pengkomputeran sosial, mendapatkan permintaan dalam pasaran, mengurangkan kos selepas jualan, mengurangkan kos pembangunan. So ada 3, siap satu tu ada 1 markah. So pilih 3 saja. Untuk nombor 10, Rajah 7 menunjukkan gambaran awal satu produk yang akan dibangunkan. Nyatakan proses bagi membina paparan reka bentuk skrin. Okey, nah proses. Apa proses dia? Ini adalah apa? Awak tengok je macam ni sebenarnya awak dah boleh jawab dah.
Apa ni proses dia? Hierarchy. Apa? Hierarki? Okay, ini adalah prototype. Ingat lagi tak? Bila kita buat prototype ni, kita tak boleh buat satu je, buat dua. Mereka bentuk kan? Okay, proses bagi membina paparan reka bentuk skrin ni, ini adalah prototype. Okay, dua tujuan prototype dibuat ni adalah untuk mendapatkan maklum balas pengguna, mengetahui keperluan pengguna berdasarkan hasil analisis tinjauan. Okay, kemudian soalan Negeri Sembilan. Pernah jawab tak? Pernah jawab? Nyatakan dua prinsip-prinsip asas reka bentuk laman sesawang. Ke ramai tak jawab soalan ni? Ni soalan Negeri Sembilan tahun ini. Tahun 2020 awak lah. Jawab ke tak? Apa dua prinsip asas reka bentuk laman sesawang ni? Prinsip asas ada berapa? Prinsip asas ada berapa? Prinsip asas kita ada 7 yang cikgu minta 7. awak hafal. Okey, tolong hafal. Okey, kalau dia minta nyatakan dua prinsip asas ni saja tak apa. Tapi kalau dia minta dengan huraian, sebab tu kita kena tahu. Okey, prinsip asas berserta dengan huraian. So kita kena faham betul-betul. Kita boleh tulis ke 7 prinsip asas tadi dan kita boleh terangkan dengan baik. Okey, so pilih mana-mana satu. Okey, yang seterusnya. Lengkapkan jadual prinsip reka bentuk dengan tepat. Ingat lagi tak prinsip reka bentuk interaksi ni? Jawab ke tak jawab? Yang pertama adalah mudah untuk dipelajari. Yang seterusnya X tu adalah apa? Siapa nak jawab? Ada yang nak jawab? Maklum balas. Maklum balas. Lagi? Guna aplikasi tanpa sebarang keraguan. Apa tu? Maklum balas. Maklum balas? Maklum balas tu yang Kebolehan membuat pemerhatian. membuat perhatian. Kebolehan membuat pemerhatian. Okey, kemudian yang elemen kekal pada kedudukan yang sama? Konsistensi. Itu adalah konsistensi. Ini dia. Okey, X tadi tu yang atas tu adalah maklum balas, kebolehan membuat pemerhatian. Okey, sebab kita tulis saja keraguan, ketidakselesaan, maksud dia boleh buat pemerhatian dan juga konsistensi. Okey, masih lagi Negeri Sembilan. Banyak keluar kan? Okey, CSS adalah singkatan bagi Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet. Soalan tahun 2018 SPM yang Cascading sebenar. Style Sheet. Ya, so dapat 1 markah. Apa fungsi CSS dalam bina laman sesawang? Ulang balik lagi. Perubahan. Buat perubahan. Inilah dia. Membenarkan Perubahan kepada gaya sesuatu laman web dan menerangkan persembahan bagi sesuatu dokumen HTML. So dapatlah 1 markah. Yang ni saja pun dah dapat 1 markah. Okey. Kemudian kita tengok soalan batu pahat. Sempat cikgu cari soalan batu pahat. Okey, berikan 2 kaedah proses pengumpulan maklumat sebelum sesebuah laman web itu dibangunkan. Apa proses dia? Tadi cikgu minta awak hafal kan proses mereka bentuk kerangka aplikasi. Dia dah bagi dekat sini Raja ni. Kemudian soalan dia berikan 2 kaedah proses pengumpulan maklumat. Nak kumpulkan maklumat ni guna kaedah apa? Apa kaedah dia? Soal sidik? Pemerhatian? Okey, ini adalah salah satunya kita nak Temu ramah. kumpulkan maklumat. Temu bual, soal selidik, pemerhatian, itu yang perlu antara kaedah yang perlu digunakan. Kan masa awak buat sistem hari tu awak main buat je kan, tak ada buat kaedah-kaedah ni. Kalau ikutkan kita kenalah buat temu bual, soal selidik, buat pemerhatian, tengok laman web yang orang dah buat supaya kita boleh tentukan laman web kita tu bentuk dia macam mana, apa maklumat yang kita akan letak, kan kedudukan ikon tu sesuai. Itulah dia. Okey, yang seterusnya. Soalan yang terakhir. Penstrukturan halaman. Cikgu minta tadi awak hafal penstrukturan halaman tu ada berapa. Okey, penstrukturan halaman ni merujuk kepada bagaimana setiap halaman dalam laman web dihubungkan. Jadi kita kena berikan 2 gaya penstrukturan halaman. Ada berapa penstrukturan halaman? 3. 3. So bagi nama? Hierarki. Rujukan kompleks. Ya. Hierarki, rujukan kompleks. Tahniah. Okey.
inilah antara soalan-soalan yang berkaitan dengan topik yang kita cover pada hari ini. Okey, cikgu harap bila kita lihat bersama-sama kembali fakta-fakta kan, tajuk-tajuk tersebut, dia boleh awak boleh ingat balik kan apa yang awak dah belajar. Sampai-sampai tu kira dah habislah ulang kaji. Dengan pantas kan 2 jam awak belajar pagi tadi pun dengan Cikgu Rafiq pun dah selesai. Dengan saya kalau ikutkan semua yang berkaitan dengan topik 1.5, 3.1, 3.2, tingkatan 4 semua kita dah cover. Okey, dah buat ulang kaji, dah cuba hafal. Apa yang patut hafal, awak kena hafal kalau masih lagi tak ingat. 3.3 pun dah selesai. Cikgu rasa tak ada satu benda pun yang cikgu tinggalkan. Okey, ada apa-apa masalah lagi? Okey, dah 1.5 minit, kita akan berhenti. Okey, kalau dah tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni dulu. Okey, semoga awak semua dapat jawab exam dengan baik kan. Dan apa yang cikgu tekankan tadi, bab-bab fakta tadi tu, tolong hafal bagi yang belum hafal. Okey, kita buat berulang kali. Kalau awak perasan pun soalan-soalan SPM pun ulang. Kan, itulah antara soalan-soalan yang boleh dibina. Okey, sangat mudah je sebenarnya. Yang penting kita ingat fakta dan kita boleh bagi huraian, kita faham. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu berhenti setakat tu dulu. Okey, kita jumpa di lain masa, insya-Allah. Okey, kalau ada sebarang masalah, itulah kan, mungkin boleh awak tanya dengan cikgu awak. Okey, kalau tak ada apa, kita jumpa lagi lain kali. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan boleh Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.